Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita alhamdulillah telah masuk dalam kitabul jihad. Yang hari itu kita dah bincangkan secara asal berkenaan dengan tajuk syarat-syarat yang mewajibkan untuk jihad. Kita terangkan bahawa jihad itu hanya berlaku dengan apa? Dengan peperangan dengan pertentangan orang kafir sahaja. Adapun perang yang selain itu panggil qital fitnah. Perang fitnah ataupun yang mana kita kata benda itu berlaku dengan arahan pemimpin yang pemerintah Islam, pemerintah Islam. Takkan berlaku dengan tindakan peribadi orang-orang tertentu. Ni baru ni ada kes berkenaan dengan tajuk yang rumah wartawan yang Hebdo something, benda yang dekat Perancis tu. Benda tu benda tak nama dia, aku tak hafal. Jadi ada orang tanya soalan tentang perkara tersebut kan, dia kata kerana tindakan orang tersebut menghina Rasulullah SAW. Okey, kita dalam hadis Nabi memang ada seorang lelaki dia bunuh Ummu Walad dia sendiri. Mana ibu pada anak dia, hamba dia, tapi asyik kutuk-kutuk Nabi SAW. Satu malam dia bunuh. Nabi cuma hadar darah. Maksudnya Nabi tidak kenakan kisos ke atas dia. Tapi bukan maksud benda itu masyru'. Faham Tidak disyariatkan untuk kita melaksanakan tindakan membuat pelaksanaan hudud dengan tangan kita sendiri. Ia hanya berlaku dengan kerajaan. Macam juga jihad, macam tu juga takkan berlaku. Cuma macam saya sebut itu kan, benda yang berlaku depan mata kita, ketika tengah berlaku tadi, kita pertahankan orang awam ke diri kita, itu ada masalah. Dalam Islam kita tak digalakkan untuk kita diam. Nampak orang kena rompak, diam. Nampak orang kena bunuh, diam. Nampak orang kena cabul, kita diam. Itu tak diajar dalam Islam. Tapi ada pun yang untuk kejar, cari penyenayah tadi, dapatkan dia, kejar sekian-sekian, itu bukan kerja ni. Kita tak jadi Batman. Batman, Superman, Ultraman, itu tak ada. Mana panggil vigilante kalau bahasa Inggeris dia. Mana orang yang penuntut pembela secara ni kan. Itu dalam Islam tak ada. Mana anda itu kerajaan punya kerja saja. Adapun anda yang depan mata anda saja, anda berada dekat situ, kebetulan jadi, maka anda kena pertahankan mereka. Tapi benda yang untuk kejar, buat ketenteraan dan sebagainya, itu dah negara, bukannya anda secara peribadi. Jadi macam tu masalah yang timbul bila ada orang dia baca kisah tersebut dan dia nampak bahawa memang hadis Nabi SAW datang berkenaan seorang lelaki dia bunuh jariah. Itu dia hamba dia, ibu pada anak-anak dia. Dia tak bebaskan lagi wanita tersebut, panggil Ummu Walad. Hamba wanita yang seorang tu telah buat hubungan dan kemudian dapat anak, dan dia tak bebaskan hamba tadi. Hamba tu masih lagi hamba, cuma dia jadi Ummu Walad, digelar dengan Ummu Walad, yang mana akan dimerdekakan apabila dia mati. Kalau dia mati, wanita tadi merdeka dengan automatik, tanpa sebarang ni. Tapi Nabi hadarlah, Nabi lepaskan. Dan kita bincang tu masalah hadar darah, bukanlah maksud benda tersebut dilepaskan. Nabi lepaskan daripada tuntutan darah ke atas dia, bukanlah bermaksud bahawa benda tu digalakkan. Hadar darah ni macam kalau contoh macam kita bunuh orang yang telah dilaksanakan hukum bunuh ke atasnya, terlepas sebagainya kan. Macam juga kisah Umar. Tapi kisah Umar tu lain. Kisah Umar tu anak dia bunuh keluarga lelaki yang bunuh Umar. Itu salah juga. Tak kena. Pasal bahkan cuma diorang tu, para sahabat rasa macam berat untuk melaksanakan ke atas anak Umar yang bunuh keluarga orang yang bunuh Umar tu. Dia tak boleh macam tu. Pasal tak boleh benda tersebut berlaku. Dia hadis yang datang berkenaan tajuk tersebut dalam riwayat Imam Hakim. Hadis yang berkenaan dengan seorang muwalad kepada seorang lelaki ni. Lelaki tersebut dapat 2 anak daripada wanita tersebut. Jadi wanita tersebut dia asyik kutuk-kutuk Nabi. Satu malam dia bengang sangat, dia ambil pisau tikam perempuan tersebut. Dan Nabi lepaskan, hadar darah dia. Hadar darah maksud dia tak laksanakan kisos kat atas dia, tu je. Dia bukan maksud benda berkenaan adalah benda yang digalakkan. Ini pasal orang yang layak dibunuh atau dihukum
benda itu perhukuman kerajaan sahaja, bukan anda secara pribadi. Assalamualaikum. Jadi kena faham beza masalah galakan. Dengan sebab itu masalah jihad itu juga. Mana anda mungkin dilepaskan darah anda bila anda terlibat dengan mengejar orang yang membunuh orang awam dan sebagainya, tetapi tidak dijadikan benda sebagai sunnah untuk ikutan, ataupun anda kena galakkan orang untuk dapat pahala dan sebagainya. Salah. Betul dan kita bincangkan itu panjang lebar. Dan memang dalam kita baca itu yang hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan arahan Nabi SAW untuk jihad fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah Taala tu, yang mana kita baca hari tu. Kejap. Ughzu bismillah yang kita baca hari tu. Kita baca sambung sikit lah, pasal mungkin sampai ujung lepas ni kita punya tajuk lebih banyak kepada masalah hasil peperangan tersebut. Hasil peperangan tersebut, tak bincangkan sangat berkenaan dengan masalah adab-adab peperangan, tak banyak disebut dalam tu. Yang kita baca hari tu dalam Sahih Muslim yang kita ambil tu, hadis nombor 1731, yang hadis daripada Buraidah, daripada bapa dia Buraidah, Sulaiman bin Buraidah, daripada bapa dia, iaitu Buraidah bin Hasib bin Abdullah bin Haris, sahabat Nabi SAW. Jadi kata beliau berkata, kana Rasulullah SAW idza ammara amiran, bila lagi dia letakkan seorang ketua, bagi lantik amiran, bagi lantik seorang ketua, ala jaishin, ke atas satu tentera, au sariyah, atau satu pasukan, ausahu fi khassatihi, bagi akan wasiatkan dia secara khusus kepada ketua tentera tadi, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah Taala, wa man ma'ahu minal muslimin, dan juga Nabi wasiatkan juga bersama-sama orang bersama dengan dia, dengan orang Islam, khairah, dengan baik. Thumma qala, dengan baginda akan bersabda, ughzu bismillah, peranglah dengan nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu, perangilah, man kafara billah, siapa-siapa yang kufur dengan Allah. Ughzu, berperanglah, wala taghullu, wala taghdiru, dan janganlah kamu taghullu, maksud dia kamu ghul, maksud dia mencuri harta rampasan perang sebelum daripada diagihkan. Wala taghdiru, yang kamu khianat. Wala tamsulu, yang kamu mencacatkan mayat mati itu, yang cacatkan, potong-potong dan sebagainya, jangan. Wala taqtulu walidan, yang kamu bunuh kanak-kanak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, bila kamu bertemu musuh kamu daripada kalangan musyrikin, fad'uhum ila salasati khisalin, maka ajaklah mereka pada 3 perkara, 3 bentuk au khilal, 3 sifat atau 3 perkara. Fa ayatuhunna ma ajabuka, maka mana-mana sahaja daripada 3 perkara tadi yang mereka terima ataupun sahut kamu kepadanya, faqbal minhum, terimalah ia daripada mereka. Mana either one daripada 3 tadi. Kerana mungkin kita geram sangat, kita nak dipilih pilih perang, kita terlampau semangat kan, biar harapkan dia orang tolak semua tawaran Islam, dia tolak. Kalau dia terima apa saja, kita kena terima sepatutnya. Bukan kita geram sangat dengan kena dendam kita nak supaya dia pilih perang. Kan semangat geram sangat kan, kita pilih perang. Salah Jadi Nabi kata, mana-mana mereka ambil daripada kamu, faqbal minhum, terimalah ia daripada mereka. Wa kuffa anhum, dan tahanlah tangan kamu daripada mereka. Thumma du'uhum ila Islam, dan ajak mereka masuk Islam. Fahiin ajabuka, jika mereka menyahut kamu, faqbal minhum, maka terimalah daripada mereka. Wa kuffa anhum, dan tahanlah tangan kamu daripada mereka. Thumma uduhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin, kemudian ajaklah mereka, serulah mereka untuk berpindah daripada negeri mereka kepada negeri orang-orang muhajirin. Wa akhbirhum, dan beritahulah mereka, annahum, bahawa sungguhnya mereka, in fa'alu dzalika, jika mereka buat perkara berkenaan, falahum ma lil muhajirin, maka untuk mereka apa yang dapat kepada muhajirin. Apa yang muhajirin Allah Ta'ala khususkan, hatta dalam habuan peperangan, harta peperangan ghanimah tadi, ada khas untuk orang muhajirin. Ada khas untuk orang muhajirin, diberikan untuk mereka. So kalau dia kata dia orang turut berpindah, apa muhajirin dapat, dia dapat juga yang sama, walaupun mereka bukan dari Mekah.
walaupun mereka bukan daripada Mekah. Dia kata apa? Fa'in abau, maka, dan jika mereka apa? Mereka enggan ayyatahawwalu, untuk berpindah, masuk Islam tapi tak nak pindah, fa'akhbirhum ayyatahawwal minha, tak dia berpindah daripada negeri mereka, fa'akhbirhum, maka beritahu mereka annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka mereka ni jadi macam orang-orang Arab muslimin, orang Arab pendalaman Islam, badui Islam lah, dilayan dengan cara tersebut lah. Yajri alaihim hukmullah alladhi yajri alal mu'minin, akan berlaku ke atas mereka ni hukum Allah yang berjalan ke atas orang-orang beriman. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un, dan tidak ada untuk mereka pada ghanimah, harta rampasan perang, dan juga tidak daripada harta rampasan perang tanpa pertempuran. Dia dua ghanimah ni bertempur dapat, fai'un kita datang sergah musuh lari tanpa pertempuran. Itu yang tu dipanggil fai'. So, tapi pada fai'u tadi dia terpulang pada Nabi 100%. Kalau dia kata yang ghanimah ni 1/5 Nabi pegang, yang dia boleh agih pada muhajirin. Yang siapa keluar tentera dapat. Siapa yang tak keluar tentera pun dalam habuan 1/5 yang Nabi pegang tu ada dah. Tapi kalau fai'u, Nabi boleh bagi berapa banyak dia nak. Hak Nabi sepenuhnya 100%. Nabi boleh bagi ke mana Nabi SAW nak. Dia sebut dalam surah Al-Hasyru surah Al-Hasyru. Surah Al-Hasyru lah. Al-Hasyru ayat 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ayat itu 8, 9 lah, 8 dan 9. Yang ayat ke-8 tu yang datang, Allah kata lil fuqara'il muhajirin. Allah Ta'ala kata harta rampasan perang tu adalah untuk orang-orang fakir muhajirin. Allah Ta'ala sebut kata. Jadi kalau dia kata orang ni pindah ke Madinah, masuk Islam, mereka dapat benda tersebut. Jika tidak, berjalan kat atas mereka macam badui. Dalam kisah Islam sejarah banyak orang-orang badui datang. Dia tunggulah, kalau dia kata ada, tak ada. Dia tunggu, kalau kalian datang, ya Rasulullah kami ni, kami sekian, Rasulullah SAW akan inilah, kalau ada dalam Baitul Mal, bagi akan serahkan, bagi. Itu biasa Arab badui Tapi kalau kata orang muhajir ini, dia ada habuan khas. Dalam setiap kali peperangan ada dia punya saham automatik dia panggil, walaupun tak perang. Orang fakir kan, orang fakir muhajirin. Pasal kat sini yang tu, kalau diorang pindah ke Madinah, diorang dapat hak yang sama. Jika tidak, dia orang macam Arab badui yang takkan dapat untuk mereka benda-benda ni. Illa ayujahidu, melainkan diorang apa? Berjihad sama ma'al muslimin, bersama orang Islam. Dan dia dapatlah habuan di atas sebab dia sebagai salah seorang tentera, bukan dengan sebab dia sebagai seorang muhajirin. Seorang muhajirin dapat 2 kali ganda. Dapat yang orang ghanimah tadi, dapat juga kalau kata ada dia mangsa terkurang dan sebagainya, maka akan diberikan daripada harta yang lain, daripada harta rampasan perang berkenaan. Fa inhum abau, jika mereka enggan, fasalhum al-jizyata, maka minta pada mereka ni jizyah. Minta pada mereka jizyah. Itu cukai. Islam ni yang kena kepada atas orang-orang lelaki di kalangan orang-orang yang bukan Islam, 1 dinar setahun. 1 dinar setahun. Yang lelaki berkemampuan sahaja. Kanak-kanak tak kena, isteri tak kena, wanita tak kena, tak kena. Orang tua yang tak larat pun tak kena. Ni jangan salah faham, kata ini tengok cukai, Islam kenakan cukai. Orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam kena bayar jizyah. Adil lah tu. Islam tak ambil daripada mereka zakat. Zakat tak ada berjalan kat atas orang kafir. Tadi kita jumpa kat banyak mana hutang kan, minta pada dia, tak boleh. Yang sebab itu kita berjalan kat atas mereka ni jizyah. Jizyah di mana benda tersebut adalah 1 dinar setahun. Tak banyak kan? Harta dia tak tanya pasal dalam Islam harta mereka ni bukanlah bentuk yang kita kata kita nak ambil keuntungan. Pasal zakat adalah benda yang ibadah untuk pembersihan harta, dan takkan diambil daripada harta mereka. Yang kita kadang-kadang tak benda dijual tak tahu. Tapi ketika zaman Omar dahulu, ketika Omar nak sekat para sahabat daripada ambil tanah, bila masuk je orang Islam boleh ambil tanah mana dia nak. Tapi oleh kerana Omar tak nak bagi para sahabat pindah ke Iraq, maka dia benarkan untuk tuan-tuan tanah di kalangan orang-orang yang kafir tadi terus pegang harta, tapi dikenakan apa? Kharaj. Kharaj iaitu cukai tanah. Ya, kekalkan. Jika tidak, orang Islam yang masuk tadi boleh ambil. Itu je. Maka ini kaedah yang zaman Umar dahulu dia letakkan kharaj, berkenaan dengan kharaj. Mana kekal pegang, Islam takkan ambil tanah kamu, tapi kamu bayar. Ijtihad Umar. Tapi jika tidak, asalnya kita kata benda berkenaan pasal kebimbangan Umar adalah bila buka tanah baru, para sahabat lari sana, siapa tinggal kat Madinah? Faham tak? Diorang zaman dulu okey je, tak ada masalah, lari. Umar sekat.
Apatah zaman dia dahulu, dia tak bagi langsung. Para sahabat yang besar-besar, Bilal bin Rabah nak keluar sangat, lepak dekat tempat lain, tapi tak boleh. Umar halang dia. Mana bahkan Umar bin Khattab anhu, bila mana dia dilantik khalifah, kan, dengan wasiat daripada Abu Bakar, dia sekat semua golongan muhajirin awal, ahli Badar. Dia kata, aku nak tanya siapa nanti. Kalau dia kata kamu semua keluar, siapa aku nak musyawarah, siapa aku nak tanya pendapat, nak hukum dan sebagainya. So Umar buat macam tu, dia sekat. Lepas zaman dia dapat tu yang keluar Ibn Mas'ud duduk sana, ini duduk sana sebagainya. Yang dilantik gubernur lain, tapi yang duduk di keliling tu dia sekat. Apatah bila buka Iraq kawasan tanah yang luas, kan, dengar cerita orang Parsi mata hijau mata hijau, mata bijau, mata biru, rambut hitam dan sebagainya. Diorang kan lurus, orang Arab rambut kelenteng. jadi diorang jadi macam hype. Macam nak kahwin. Sampai Omar sekat tau. Pada zaman dia keluar ke arahan, tak boleh kahwin dengan ni. Dia tak bagi orang-orang lelaki Arab ni kahwin. Husain bin Ali bin Abi Talib ambil juga anak Raja Parsi jadi bini. Jadi kalau pemerintah yang arahkan, dia jadi wajib. Jadi wajib lah. Macam kita kat Malaysia sekarang ni, macam kalau ahli kitab sebenarnya boleh untuk mereka ni dikahwini, wanita-wanita ahli kitab yang Kristian, yang Katolik, yang muhsanat. Bukan yang pakai baju tak cukup tu. Aku tak faham betul orang kita ni. Al-Quran kata dah muhsanat. Bukannya hanya setakat ahli kitab. Dia muhsanat, yang terjaga, terpelihara segala masa akhlak dia. Jangan ambil lah yang skirt pendek tu. Ya nak dapat lah. Masalah. Ada masalah payah ada lah. Ya, memang kita ada, kalau Katolik dan sebagainya, jaga bab arak tak boleh, ini tak boleh kan. Keluarga ajar dari kecil, memang benda tu tak ni. Kita tu benda tu tak ada wujud. Mula kalau muhsanat, ya halal. Walaupun halal sekalipun, ni tajuk dia. Bila kerajaan sekat, macam adalah Umar, dia pernah sekat orang Arab lelaki kahwin dengan, bila dibuka, ditakluk Iraq, kawasan kerajaan Parsi dahulu, jatuh kawasan Iraq tu, kawasan Turki dan sebagainya. Kawasan tu Turki tak lagi, waktu tu tak jatuh lagi, Constantinople tak jatuh lagi, jatuh kerajaan Iraq, Basrah, Kufah dan sebagainya. Ketika tu Umar dia keluar ke arahan, sebab dia bimbang para sahabat tu sibuk kahwin dengan orang Parsi, lupa wanita Arab. So nanti tak kan, ni orang Umar kata nampak jadi sekat. Macam kita sekarang ni kan nampak kadang kata benda tu menimbulkan masalah. Walaupun Al-Quran Karim benarkan, tapi kelayakan orang-orang yang nak kahwin dengan kononnya non-Muslim yang ahli kitab ni, so-called ahli kitab, kelayakan dia tak ada pun, dia solat pun culas. Tiba-tiba nak kahwin dengan apa? Tapi Al-Quran Al-Surah Maidah ayat kelima halal kata. Halal lah benda ni kau semayang tidak? Kan? Tapi Quran kata boleh. Quran kata boleh macam ni. Kan? Jadi bila kerajaan sekat, dijadikan sebuah peraturan, maka sekat. Maka kecelaruan akan timbul sebenarnya. Maka perolesan harta berapa kali kan jadi kes kat Malaysia ni. Bila orang mati, suami mati, bini tak dapat. Pasal dalam Islam benda tu berjalan. Suami Muslim, isteri bukan Islam. Memang kita tahu, okey, macam ahli kitab tadi kan, dari segi masalah perkongsian anak dan sebagainya, ya betul. Tapi dia ada masalah tentang dia punya contoh macam warisan harta, takkan berjalan. Dia akan terhenti kat situ saja. Walaupun kita bincang tu, kita tahu adalah macam guru saya cerita, guru saya orang Syria, Syekh Amir Hussein. Dia cerita memang ada kawan dia duduk di US ke Kanada. Dia duduk kahwin dengan ahli kitab lah, orang ni tahu ni. Lepas beberapa tahun, anak dah berapa orang, barulah perempuan tu masuk Islam. Tapi dia masuk Islam lah, tapi layaklah dengan dia dengan orang yang kita kata yang kahwin tadi, seorang yang agama dia betul. Ini ini syekh, ini tak syekh pergi kahwin buat apa? Kan? Tapi Quran kata boleh habis ni. Kan? Jadi bila kerajaan sekat, follow. Itu beza dia. Macam di Indonesia dia tak ada letakkan limit tadi. Kalian kabut. Dalam kaedah memang kalau apa yang harus, tapi bila pemerintah betul, jadi wajib. Kita kata benda berkenaan yang mana dalam tajuk agama, untuk menjaga agama, menjaga akhlak dan sebagainya. Apa yang kata asal boleh pun akan jadi tak boleh. Macam bila kata dadah lah, kata ada dalil kata haram direct kan, purely mana heroin keluar dan tu kena pula metafetamin mana ada dalam hadis Nabi kan. Ataupun petrol kan, misal gam dan sebagainya, mana ada hadis Nabi. Tapi benda tadi diaplikasikan, bila diharamkan maka otomatik haram terus oleh kerajaan kan. Maka follow benda-benda yang makruf, disuruh kita buat, ikut kan oleh kerajaan. Jangan pening kepala. Ada pula benda tak boleh, kena didacing. Kau dia suruh benda flag merah, berhentilah. Langgar juga. Sebab apa? Saya tak cap keris, saya cap bulan. Mana boleh macam tu kan? Kena berhenti. Ini cara dalam Islam. Anda kena patuh dalam masalah peraturan tadi. So Umar arahkan, tak benarkan untuk kahwin. Lelaki Arab dengan wanita Parsi. Sebab apa? Takut
Orang sibuk kahwin dengan Parsi, lupakan apa? Wanita Arab tak ada siapa nak kahwin. Ini masalah dia. Sebab benda ni akan menyebabkan kepada masalah sosial yang besar. Kan bila orang perempuan ni ramai tak kahwin, dia masalah sikit. Dia akan jadi marketing banyak. Tahu marketing? Dia ajar, tak tahu macam mungkin apa majalah televisyen, dia akan tunjukkan cara untuk menggoda lelaki. Cara untuk gini, gitu kan, bulu mata gitu. Lepas tu kemudian gini, macam-macam benda lah. Kan? Yang itu masalah akan timbul. Kalau dia kata dah kahwin, dia akan hilang masalah sebut nak berlaram. Dia tak ada soalan untuk tajuk melaram di depan orang ramai. Yang halal untuk dengan depan suami anda saja, bukan luar daripada rumah. So kadang kata orang melarang juga, nak tayang pada siapa? Nak pujian manusia, berapa lama? Kan? Tapi kalau dengan suami, ya, pahala berjalan. Suami gembira, tenang hati, dia berjalan. Pahala bergerak terus. Itu sebab kenapa kena tahu di mana anda nak cantikkan diri, kepada siapa, untuk siapa. Kalau dia kata benda berjalan kan, jadi dia akan hilang lah macam apa, over advertising tau. Advertise lemak banyak sangat, minyak wangi, channel 5, channel 10, channel 7 dan sebagainya. Itu sebenarnya benda berkenaan adalah apa? Advertising, I'm available. Ini masalah. Jangan sebab itu Omar sekat perkahwinan tersebut. Jadi berjalan, Omar sekat. Jadi adalah dua tiga perkara nanti kita bincangkan insya-Allah. Jadi tapi asas dia, bila Nabi kata, kalau Nabi kata mereka tak nak, maka apa? Fas'alhumul jizyata. Minta mereka jizyah. Minta mereka apa? Jizyah. Bayar. Sebagai menjadi tanda mereka patuh kepada kerajaan Islam adalah mereka kena bayar 1 dinar setahun untuk lelaki yang berkemampuan, dewasa yang berkemampuan. Kanak-kanak tak kena, wanita tak kena, orang tua tak kena. Orang tua pun tak kena. Ini adalah benda yang kena faham betul-betul. So ini asas Islam. Pasal zakat dalam Islam dibayar, benda berkenaan untuk apa adalah ibadat. Jizyah ini adalah tanda dia patuh pada kerajaan Islam, tu je. Macam kita bayar income tax, macam itulah dia kurang. So biasanya umat Islam ni dia akan jadi banyak benda dia bayar sebenarnya, selain ini, selain itu dan sebagainya. Okey. Fa inhum ajabuka, maka jika mereka menyahut kamu kepada itu, faqbal minhum, maka terimalah daripada mereka. Jangan kata geram aku, dia kena tak perang juga ni, bayar jizyah ni, tak puas hati. Tak boleh, terima. Wa kuffa anhum, dan tahankan kamu daripada mereka. Fa inhum abau, jika mereka apa? Enggan. Fasta'in billah, minta pertolongan Allah Taala, wa qatilhum, dan perangilah mereka. Bawa perang. Dia bukan datang terus jom kita bunuh, tak. Dia ada tawaran diberikan kepada golongan tadi 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin orang dia kata ish, kami ada berdaulat. Terpulanglah. Tapi secara asalnya bila Islam, mereka masuk Islam, penguasaan setempat tidak dipaksa kepada kena letakkan orang Islam, orang lain. Tak ada pentadbiran dan sebagainya. Kalau mereka Muslim, mereka Islam, tak dia ambil harta mereka dengan tanpa sebab. Faham tak? Maka tak kena kacau mereka pun. Maka bila mereka bagi, ataupun mereka tak nak ni jizyah, mereka terima jizyah, maka mereka terjaga juga. Maka mereka jadi ahli zimmah, orang yang buat tanggungan kerajaan Islam. Tak boleh dicuik mereka ni. Bahkan Nabi SAW nyatakan, barang siapa menyakiti ahli zimmah ni, menyakiti aku. Nabi kata macam tu sekali. Mana orang dah bayar jizyah, kamu kacau juga. Mana ini adalah benda yang dikatakan Islam. Jadi tawaran, orang tu boleh pilih salah satu di antara 3 tadi. Kalau ikutkan, kalau tidak terus perang, jadi lagi teruk. Okey. Wa qatilhum, dan juga apa? Dan juga perangilah mereka. Apa ni? Minta pertolongan Allah Taala. Mereka enggan, tak nak bayar jizyah, tak nak sekian, maka perangilah mereka. Minta pertolongan Allah Taala dan perangilah mereka. Wa idza hasarta ahla hisnin, dan jika apabila kamu mengepung penghuni satu kubu, katakan mereka ni berkubu, ada kubu. Fa araduka an taj'alahum zimmatallah wa zimmatan nabiyhi. Kalau mereka nakkan apa? Nak minta keselamatan di atas nama Allah atau atas nama nabinya, fala taj'al lahum zimmatallah wala zimmati nabihi. Okey? Jangan kata bawah tanggungan Allah, tanggungan nabi dia. Walakin, akan tapi ij'al lahum zimmataka wa zimmata ashabika. Jadikanlah mereka ni bawah tanggungan engkau dan juga tanggungan siapa? Siapa keliling kau? Teman-teman kau. Yang mana yang dalam ketua tentera tadi kan? Tentera itu yang kena jaga. Jangan kata pakai nama Allah, pakai nama Rasul. Ini masalah pasal benda tadi. Kalau dia kata apa maksud dia, ketika itu judgement mereka akan dipakai. Kadang-kadang kalau mereka tersilap judgement, pasal di situ mereka mintakan satu benda, ketua tentera tadi akan ijtihad. Dan ijtihad dia kena tanggung, bukan Nabi kena tanggung, bukan Allah tanggung. Sekali Al-Walid tersilap bunuh. Ya, saya. Jadi dia kena tanggung, dia yang menanggung. Walaupun kita keluar atas Nabi yang suruh, tapi ketika apa yang tindakan dalam peperangan tadi, dia silap ke, dia tidak silap ke, dia betul ke, dia salah ke, sebagainya, dia tanggung, bukannya Nabi dan juga Allah Ta'ala yang tanggung.
Kan orang kata dia dah Nabi yang suruh keluar. Jadi macam ni tak. Sebab kenapa? Kalau nak perdamaian dan sebagainya, kamu tanggung sendiri, maksud dia. Mana jadikan apa? Zimmah mereka ni pada di tanggungan engkau dan juga sahabat-sahabat engkau. Fa innakum in tughfiru dhimamakum wa dhimama ashabikum ahwanu min tughfiru dhimmatallah. Kan sungguhnya kamu ni bahawa kamu kalau kamu terbatal, tersalah janji, termungkir janji, okey, tanggungan kamu dan juga tanggungan sahabat-sahabat kamu lebih mudah daripada kamu membatalkan ataupun meringankan atau melepaskan dhimma Allah. Kalau terpaksa batalkan janji tadi, maka ia ke atas kamu, bukannya ke atas Allah dan Rasulnya. Itu maksud dia. Idza hasarta ahli hisnin, dan bila kamu tawan, kamu kepung penghuni sesebuah kubu, fa araduka an tunzilahum ala hukmillah, maka mereka nak minta supaya kamu turunkan kena kepada mereka ni hukum Allah. Fala tunzilhum ala hukmillah, maka yang kena kepada mereka ni hukum Allah Taala. Walakin anzilhum ala hukmika, tapi kenakanlah kepada mereka ni hukum kau. Mana keputusan engkau, keputusan Allah Taala. Ini pasal judgement tadi. Apa patut, apa tidak, kamu buat sendiri, kata. Fa innaka la tadri atusibu hukmallah fihim amla. Dan kamu sebenarnya tidak tahu adakah kamu menepati hukum Allah pada mereka ataupun tidak. You don't know. So Nabi sebut macam tu. Ini arahan Nabi SAW kepada mereka. Kalau anda kata tersilap ke tersalah hukum ke tadi, kamu yang silap, kamu yang salah. Maksudnya ijtihad kamu tak, inilah kita kata kalau orang yang berijtihad, silap dapat 1, betul dapat 2. Dengan syarat dia memang tidak ada kat situ sebarang personal gain. Maka memang Allah Ta'ala akan lepaskan dia dari segi masalah kesalahan tadi. Supaya jangan kait pasal kes ada jadi kes macam Khalid bin Walid bila Nabi dia terbunuh golongan wanita dalam satu peperangan tu. Jadi Nabi SAW kata, ya Allah, aku berlepas diri pada apa yang dibuat oleh Khalid bin Walid. Lepas diri. Dia cakap yang tu. Okey. Jadi dalam Sunan Tirmizi hadis nombor 1408 sama dalam Tirmizi 1617 panjang sama juga yang tu. Sekejap. Pun sama juga. Okey. Yang berkenaan dengan bunuh ni. Yang kanak-kanak ada yang wanita, ini terlafaz yang tu lagi. Jadi buat yang terbunuh satu kaum dengan Islam tapi dia tak faham bahasa ni. Pun ada juga. Ada. Syawin nak ambil ada yang hadis nombor 1731 lah, Muslim. 1731 Muslim So kita ambil itu sebagai guideline kita. Jadi termasuk lagi yang ada hadis Nabi yang lain yang sebut berkenaan dengan jangan bunuh orang yang tak bersenjata dan sebagainya. Itu semua disebutkan. Okey, tapi masalah tawanan semua kena tawan Tawanan semua kena tawan. Okey, baik. Sambung hari ni kepada kata-kata ataupun apa disebut oleh muallif rahimahullah. Baik. Wa man usira minal kuffari fa'ala darbaini. Dan sesiapa yang ditawan berlaku pertempuran dan kita menang, maka siapa-siapa yang ditawan di kalangan orang kafir tadi, fa'ala darbaini, maka dia tergolong dalam 2 kumpulan. Darbun yakunu raqiqan bi nafsis sabyi. Ada yang satu kumpulan yang dia menjadi tawanan, menjadi hamba dengan penawanan yang satu penawanan yang sama. Dia tawan saja terus dia jadi hamba automatik. Yang disebutkan nota kaki bawah tu dia kata bahasa dia huwa al-asru wal akhzu min sufufil a'da asna al-qital aw mutaradatil adu. Dia adalah tawanan ataupun yang diambil daripada barisan musuh asna al-qital ketika waktu peperangan, aw mutaradatil adu atau ketika dikejar musuh dikejar, maka dapat ditahan mereka ni, maka orang sebut sebagai tawanan lah. Dan sebab saja ditahan saja mereka ni, satu kumpulan ni automatik terus jadi hamba. Terus dia punya hilang sebagai hak sebagai orang merdeka. Wahum, dan golongan ini adalah as-sibyan wan nisa. Mereka adalah kanak-kanak dan juga wanita. Dia automatik terus jadi tawanan. Wa darbun, dan satu kumpulan lagi, la yariqu bi nafsi sabyi,
takkan dijadikan hamba dengan dengan penawanan yang sama. Mana kena tawan je terus jadi hamba, tak. Wahum, dan golongan ini adalah ar-rijalul balighun, lelaki-lelaki yang telah cukup umur. Telah cukup umur. Dan orang-orang yang kedua ni, yang pertama tadi jadi tawanan, yang kedua ni wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya'. Dan pemimpin diberikan pilihan pada mereka ni di antara 4 perkara. 4 perkara boleh pemimpin tu buat. Pertama, al-qatlu, untuk bunuh. Kadang kata nak bunuh, boleh bunuh. Kedua, wal istirqaqu, jadikan hamba. Kedua, jadikan hamba. Ketiga, wal mannu, kurnia, hadiahkan. Dihadiahkan. Okey. Mana hadiah ni maksud dia apa? Pertama, okey, yang lelaki ni dia salah satu tempat. Kalau yang lelaki kanak-kanak dan wanita terus jadi hamba. Yang lelaki ni yang cukup umur, dia ada 4 benda, either one. Dia bukan jadi hamba terus. Terpulang dari kerajaan. Pertama, sama dia dibunuh, boleh dibunuh. Kedua, dijadikan hamba, jadikan tawanan macam wanita dan lelaki, kanak-kanak. Ketiga, dikurniakan. Maksud dia dikurniakan ni saya terangkan lepas ni. Macam dilepaskan dia dengan permintaan orang. Contoh macam kalau keluarga dia, adakah keluarga dia masuk Islam, jumpa dia kata, Rasulullah ni dulu anak-anak aku lepaskan. Nanti kita akan baca mana dia minta Rasulullah lepaskan. Tu panggil man. Manna yamunnu, maksud dia kurnia. Tak adil dengan wanita ni. Kenapa? Tak, bukan. Maksud dia gini, yang wanita tadi kalau dia kata adik dia terus jadi, yang ini pasal lelaki ni, dia ada timbul threat. Berbeza dengan wanita. Lelaki dia timbul threat. Pasal apa? Dia boleh buat perhimpunan, perkumpulan, kumpul senjata dalam bandar Islam dan serang dia dalam. Pasal kadang dia kata anda simpan dalam penjara pun anda kena beri makan. Faham tak? Sedangkan kalau yang tadi tu dia wanita tadi, threat dia tak sama seperti lelaki. Yang lelaki ni pasal dia mungkin tadi dah pakai pedang dah nak tikam Muslim ataupun pakai senjata, dia tembak orang Islam. Lepas tu dia kena tangkap. Kita nak buat apa dengan dia? Salah satu 3 tadi lah, 4 tadi. Pertama, dibunuh. Kedua, dijadikan hamba. Ketiga, diberikan sebagai kurniaan. Maksudnya kalau ada keluarga datang minta tolong, minta lepaskan, terpulang pada kerajaan untuk lepaskan. Wal fidyah, dan juga apa? Bebaskan diri, tebusan. Ditebus dengan bilmal, dengan harta, au birrijal, atau dengan orang-orang lelaki yang lain. Maksud dia nombor 4 lah. Nombor 4 ni dibebaskan itu dengan apa? Dengan tebusan. Maksud dia kita tukar dia dengan tawanan Islam. Katakan orang tawanan Islam ada, ditukar mereka dengan tawanan Islam. Okey. Okey. Kita tengok satu persatu Dalam tu dia 3 benda. Dia ada 4 benda, 4 benda untuk mereka. So jadi apa yang boleh buat pada mereka ni? Okey. Kita buka buku satu lagi jap. Pasal dalam buku yang tu kita letak sikit je dalil. So kita baca buku satu lagi. Okey. Dia ada apa? Hukmu asra al-kuffar. Hukum orang-orang yang tawanan di kalangan orang kafir. Dhaba aktsarul ahli ilmi wa huwa sahih. Telah berpendapat kebanyakan ahli ilmu dan dia ada pendapat yang paling tepat, paling sahih. Anna asra al-kuffari, bahawa orang-orang tawanan kalangan kafir ni minar rijal, di kalangan lelaki, amruhum ilal imam. Terpulang mereka ni pada apa? Imam. Yang kita akan sebut apa ni patut buat ni. Fa yukhayyaru, maka dipilih pilihan pada imam tadi, fihim, pada mereka ni, bima fihi maslahatul Islam wal muslimin. Ya, pada perkara yang di dalamnya ada kebaikan untuk Islam dan umat Islam. Baina, di antara 2 perkara. Al-qatl, dibunuh. Wal istirqaq, dijadikan hamba. Wal man, dikurniakan, bi ghairi awadin, dengan tanpa ganti, tanpa bayaran. Wal fida, ditebus. Ditebus imma bimal, dengan harta, au bimanfaah, atau dengan apa? Perkhidmatan, macam yang Nabi buat pada orang-orang dalam tawanan Badar. Nabi suruh ajar umat Islam punya anak membaca dan menulis. Tu jadi manfaat. Au asir muslimin, ataupun jadi tawanan pada orang persorangan Islam. Aman nisa wasibyan, adapun wanita dan juga kanak-kanak, fa innahum yustarquna bi mujarradis sabi, maka mereka akan dijadikan hamba. Still bukannya suruh pakai rantai, tak ada. Okey. Dia akan dijadikan hamba dengan semata-mata hanya ditawan. Ditawan saja mereka terus jadi hamba. Wa yusayyaru ka jumlatil mal, dan mereka akan jadi seperti sejumlah daripada harta. Wa yudammu ila ghanimah, dan akan digabungkan mereka kepada ghanimah, kepada harta rampasan perang.
Wala yukhayyar fihimul imam, dan tak diberi pilihan padanya mereka ni tentang pemimpin tak ada kuasa untuk buat apa-apa suka hati tentang mereka ni. Wala juzu qatlahum, dan tak halal untuk bunuh mereka. Tak boleh bunuh. Yang lelaki tadi boleh bunuh, yang perempuan tak boleh bunuh. Anak-anak tak boleh bunuh. Okey. Linahyi Nabi SAW andalika, kerana larangan baginda SAW daripada perkara tersebut. Okey, baik. Dalil untuk kenapa yang lelaki tadi yang kita bunuh atau hambakan atau sekian-sekian. Okey, apa dalil dia? Wad dalilu 'alal qatli, dan dalil untuk mereka ni boleh dibunuh. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Maka perangi, bunuhlah orang musyrikin tadi di mana kamu dapat temui mereka. At-Taubah ayat ke-5. Dan juga qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dan surah Al-Anfal ayat 67. Allah Ta'ala nyatakan, maka nabi, tidak boleh untuk nabi ayyakuna lahu asra, untuk ada untuk baginda ni tawanan hatta yudkhina fil ard, sehingga mereka dibunuh dengan banyaknya di muka bumi. Selagi tak dibunuh dengan banyak, maka tak dibenarkan. Allah tak benarkan untuk nabi ada tawanan. Maksudnya disuruh apa? Bunuh. Ya. Fa akhbarallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala anna qatlal musyrikin yaum badrin kana aula min asrihim wa fidaihim. Maka beritahu Allah Subhanahu wa taala bahawa membunuh orang musyrikin pada hari Badar, perang Badar dahulu, adalah lebih utama berbanding dengan penawanan mereka dan juga penebusan mereka. Tebuskan, bagi mereka ditebus, dan juga tawan mereka tu, bunuh tu lebih baik. Tapi lah bagi Nabi SAW tidak ikut benda ini, sebab ini Allah Ta'ala berikan saranan. Tapi bagi Nabi SAW kan ada baginda bebaskan, ada baginda suruh tebus diri sendiri dengan bayaran ataupun dengan manfaat. So jadi dengan sebab itu kita kata berlakulah benda tersebut. Okey. Dan juga kita kata benda ni wali hadis Anas bin Malik, kerana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW dakhala amal fathi, baginda telah masuk ke Mekah pada tahun penaklukan Mekah, wa ala ra'sihi al-mughaffar falamma naza'ahu ja'a rajulun. Dan bila Nabi SAW kat atas kepala ada macam kain bila baginda tanggal menggunakan, maka berkata seorang lelaki, inna ibna khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dia bergayut dekat kain kelambu Kaabah. Sedia ni dahulu asalnya ikutkan daripada disebut, dia asalnya Muslim, kemudian dia murtad, kemudian dia lari. Bila masuk Mekah, dia kelang kabut. So cara terbaik untuk selamatkan diri, dia bergayut dekat kelambu Kaabah, kononnya takkan disentuh dia. Faqala, baginda sallallahu alaihi wasallam sabda ketika itu, uqtuluh, bunuh dia. Wa qutila rijalu bani, itu yang kisah ni lah. Wa qatala sallallahu, dan telah memerintahkan baginda sallallahu untuk dibunuh laki-laki Bani Quraizah. Bani Quraizah yang yang khianat baginda sallallahu, mana orang terazab masuk ikut daripada selatan. Diorang daripada utara bercadang untuk apa? Serang Madinah daripada atas. Maka Sa'id bin Mu'az letakkan hukum ke atas mereka. Okey. Maksud tapi yang nak kita fahamkan sekarang adalah yang berlaku adalah mereka ni, yang laki-laki tu dibunuh. Mana lelaki, pasal diorang ketika itu perancangan untuk, pasal kalau hari itu dia tak buat, dia akan buat bila? Akan datang. Maka itu bahaya dia. Yang wanita dengan kanak-kanak tak dibunuh, tapi yang lelaki dibunuh. Okey. Okey, itu yang pertama. Dalil bahawa berkenaan dengan bahawa orang-orang yang lelaki tadi, imam, ketua atau pemerintah tadi, pertama boleh bunuh mereka. Okey, kalau anda kata lihat benda tu ada masalah untuk umat Islam. Kedua, wad dalilu ala istirqaq. Dalil atau berkenaan dengan perhambaan, boleh dia perhambakan mereka ni. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri fi qissati Bani Quraizah, kena balik kisah Bani Quraizah. Lamma nazalu ala hukmi Sa'd bin Mu'adz. Apabila mereka telah sujud untuk kena kepada mereka ni hukuman Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz dahulunya kita kata memang kabilah dia ada perjanjian asal dengan Bani Quraizah. Kalau Bani Quraizah maka dia Aus, Khazraj. Dia Khazraj. Dia daripada kabilah Khazraj. So memang dia orang ada ni. Bani Nadir dengan Aus. Bani Nadir dengan Aus, Khazraj dengan Bani Quraizah. Kita balik. Tapi tak apalah. Ini kena cek. Tapi dia ada perjanjian. So ketika itu orang-orang Yahudi ingatkan dia ingatkan bahawa bila dia minta supaya dihukum, dia orang dah kena kepung. Bani Quraizah ni dalam kubu mereka kena kepung. So mereka kena kepung, dia orang minta supaya dihukum oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dia orang minta macam tu. Dia orang harap kerana apa? Kerana perjanjian lama, kisah lama dulu, minum kopi sama dan sebagainya, dia anggap bahawa dia akan dapat apa? Peringanan daripada Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz ketika tu
Okey, dia berikan arahan. Arahan dia adalah apa? Dia kata fahakama antuqtala muqatilatu. Tuqtala muqatilatu. Maka telah menghukum Sa'ad bin Mu'az agar dibunuh golongan apa? Fighter orang. Dia punya pejuang-pejuang dia, orang yang yang mana cukup umur untuk berperang, dibunuh. Wa tusabba az-zariyah. Maka dan dijadikan hamba manusia lain daripada mereka. Wanita dengan kanak ditawan. Adapun yang lelaki yang boleh berperang, semua dibunuh. Semua dibunuh. Ini atas arahan Sa'ad bin Mu'az. Yang dulunya adalah orang yang dikatakan sebagai apa? Golongan Bani Quraizah tu sangkakan dia ni kan pernah ada old connection dengan dia, dengan mereka, maka dia anggap boleh dapat peringanan. Tapi Sa'ad bin Mu'az melihat bahawa benda tadi bukanlah sebagai benda yang patut. Maka Nabi benarkan untuk dia laksanakan. Laksanakanlah benda berkenaan. So pasal golongan yang pasal diorang telah melanggar perjanjian antara mereka dengan Rasulullah SAW, dan mereka cuba untuk menyerang Madinah daripada arah utara. So kadang kata masa akan datang dia akan buat lagi. Dia ada kubu pula kat situ. Kan? Bahkan mereka cuba untuk bunuh, telah cuba untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini ada percubaan mereka buat. Sebab itu mereka telah diperintahkan oleh Sa'ad Mu'az agar mereka ni dibunuh yang lelaki yang boleh berperang, yang mana yang lain tu ditawan. Dan ditawan tadi bukanlah kerja jadi macam kerja kontrak dan sebagainya. Kan dia duduk dalam rumah macam kena faham. Tawanan perang dalam Islam ini bukannya distreka macam kat Malaysia kita dengar kan. Amah kena streka lah, kena sibahi panas ke, tak ada dalam Islam benda tu. Bahkan hatta dalam hadis Nabi SAW, bila tuan terlempang hamba dia, kan? Bukan. Nabi suruh bebaskan. Ini berlaku pada beberapa orang, para sahabat yang kena. Nabi suruh bebaskan. Bebaskan hamba berkenaan. Pasal apa? Dia pukul muka, terus Nabi suruh bebaskan. Pasal benda ni kita kata dalam Islam. Jadi bukan maksud dia bila hamba kita sebat suka hati dan sebagainya. Tak boleh. Kan? Tak boleh. So benda-benda tersebut yang kita kata yang menjadi aturan Islam. Pasal matlamat asal penghambaan tadi supaya akhirnya mereka adapt dan masuk dalam umat Islam dan menjadi Muslim. Bukannya dengan sebab kita kata kita kata kerana mereka ni asal keturunan kafir. Tak, itu tak ilmu tajuk. Benih siapa ke tak kira kan benda berkenaan. Bahkan yang macam kita kata anak-anak mereka ni jadi dijadikan tawanan dan masuk Islam, maka dia berhak untuk dibebaskan. Tak ada timbul tajuk bahawa mereka ni akan ditawan berterusan sebagainya. Bahkan digalakkan lepas tu untuk Islam bebaskan. Bila mereka Islam, digalakkan bebas. Digalakkan untuk dibebaskan. Itu beza. Jadi benda-benda macam ni kita kata banyak orang salah faham. Dia kan macam Islam ni ada penghambaan macam kota kintir. Mana ada? Kan? Sepanjang sejarah Islam tadi makin banyak pula orang yang di kalangan bukan Islam tadi masuk Islam lepas apa? Ditawan. Pelik kan? Dari ditawan masuk Islam pula. Sebab apa? Sebab diajar kepada kita layan mereka seperti ini, kita layan keluarga saudara kita sendiri. Makan apa kita makan, pakai apa kita pakai. Tapi kerja nak buat apa, nak pergi mana dia kena minta izin kita. Macam budak bawah umur lah. Saya nak kerja tuan, tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh kerja. Dengan kata dia nak kerja, dia nak kena minta izin. Everything. Pasal dia akan bergerak ikut kita. Kalau kita suruh buat kerja pun, bahkan Nabi tak benarkan kita bebankan dia dengan kerja melebihi daripada kemampuan dia. Dan kalau kita suruh dia, kita kena tolong dia. Ini berbeza dalam fahaman yang lain. Fahaman Islam tadi pasal matlamat asal fahaman. Dia pasal orang tadi dah hilang hak sebagai apa? Orang merdeka. Sebab negara dia ditawan. Ni cakap mudah macam ni lah, macam bila mana negara-negara besar dunia ni kan. Perancis pergi sini ke, pergi masuk Afrika. Ada dengan nama Kristian dia biarkan orang Afrika tadi duduk diam-diam. Mana ada. Kan? Perancis ke Itali ke. Kan semua sekali sumber negara dia tahan. Rakyat tak boleh bergerak kecuali dengan izin diorang sebagainya. Islam tak buat macam tu. Dan Islam dia bayar jizyah dan dia ada limitation kat situ. Bahkan kalau dia kata orang-orang tadi sebelum pertempuran dia pilih untuk jizyah, dia merdeka. Bayar jizyah dan dia merdeka. Cuma itulah kita kata limited berkenaan masalah kita macam apa menjadi pemimpin, tak boleh lah. Sebab dia akan membawa negara tadi kepada kalau kita jadi pemimpin, pasti benda haram dia akan suruh. Ni masalah bila kita dalam dogma Islam kita di Malaysia. Kena faham. Konsep berkenaan dengan orang bukan Islam jadi pemimpin tadi tu, dalam Islam tak pernah dibenarkan sekalipun. Tak pernah sekali. Bukan masalah kita kata masalah resis. Pasal bila dia benda haram akan jadi halal. Kan bila dapat saja menang pilihan raya semua sekali. Okey apa pesta arak kena boleh buat. Kan K-pop tu dua-dua pihak buat. Kan? Itu dua-dualah. Sebelah sini pun buat, sebelah sana pun buat, sama aja. Kan kita kata benda-benda tadi, benda haram tadi tidak dibolehkan. Tu cerita dia. Saya tahu, saya tak perasan. Dulu dekat, saya ingat kat Uliyam.
Yang baru. Diorang ada hari hantu. Hari hantu setahun sekali kan? Dan sembah darah babi tengah bandar. Diorang sembah darah babi tu sembah tengah bandar. Dululah. Ni nak cerita saya ingat last benda tersebut tahun 95 sampai 6 gitulah. Sekali datang banjir selut. Penuh satu bandar. Okay. Lepas tu kan tak buat dah. Sampai sekarang dah tak buat dah. Tak buat lah benda tu. Dulu orang buat sentiasa. Tak tahu nak akan buat. Hari hantu. Sembah darah babi tengah bandar. Lepas tu datang selut, tutup habis semua sekali. Tak ada dah. Sampai sekarang tak ada dah. Dia tak buat dah. Agaknya Sami dia kata tak boleh buat. Nanti kalau buat lagi dia datang selut pula. Allah alam. Tapi kisah dia gitu. Kita kata benda-benda yang haram tadi. Macam bagi orang bukan Islam. Berkenaan contoh macam pelacuran, arak, judi. Benda tu tak ada salah. Bahkan sebenarnya salah ikut agama. Tapi diorang kata ikut budaya kami tak salah. Kan? Nak tahu agama apa dia tak jawab agama dia apa. Dia kejap jadi Kristian untuk mati. Kejap dia jadi Buddha untuk sekian. Dia sentiasa dari tau. Yang kita perhatikan memang macam tu. Dia akan twist ikut keadaan. Dia ngelak kat sini, saya Kristian. Nama dia James bla bla bla. Dia Chin, Paul Tan dan sebagainya kan, apa nama kan. Dia ada nama Inggeris dia untuk supaya mati nanti murah sikit. Kemudian bila dia pusing sikit kepada masalah ni, dia kata kami beragama sekian, sambut tahun baru Cina. Nampak tak? Dia pelik sikit. Bila dia sentiasa main golek-golek panggil. Kalau boleh lo golek sini, golek sini. Kalau golek sini, golek sini. Sebenarnya benda ni masalah bahaya. Pasal macam itulah, macam bar, kan tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Pelacuran apa macam tempat ni. Memang timbulnya memang ini dorang lah. Orang bukan Islam jadi yang akan jadi kepala dia. Muslim yang bodoh ada. Saya tak nafikan ada Muslim yang jahat ada. Tapi normally yang jadi ketua dia siapa? Kau bagi Islam lah. Pasal benda tu dari sisi dia tak salah. Judi sebagai sumber hidup, arak sebagai sumber hidup, pelacuran sebagai sumber hidup, tak salah. Benda tu benda biasa. Yang sebab itu kita kata kenapa tak boleh berlaku benda berkenaan. Maka kita kata tak ada macam kod etika pakaian. Mana orang-orang bukan Islam ni ada kod etika pakaian? Kan selagi boleh pendek skirt tadi, pendek lagi bagus. Dia kata kan dalam Islam kita kata kita ada kod etika tadi. Bahkan kod etika pakaian dalam Kristian pun tak ada. Diorang tak ada. Kalau kata apakah batasan untuk pakaian dalam Kristianiti? Tak ada. Tunjukkan dalam Bible, tak ada. Tak boleh tunjuk mana dalam Bible kata tak boleh pakai mana. Kita ada Islam ada. Sama ada kita ambil surah Ahzab punya ayat berkenaan dengan jilbab ataupun berkenaan dengan apa surah An-Nur An-Nur ayat yang ke-31. Kita dah ada siap dah benda berkenaan dalam Islam kod pakaian kita. So maksud dia sentiasa inilah kita ada guideline. Yang ini tanpa guideline. So dia, apa masalah akan timbul? Itu masalah dia. Kerana dia kata memang kita macam kisah dan Najasyi dahulu. Ketika umat Islam dalam keadaan tidak mempunyai kekuatan. Memanglah ketika Nabi SAW suruh para sahabat pergi ke Habsyah, yang mana lemah kerana mereka takut ditindas, suruh tinggal di sana. Bukan maksud kita kata itu rampas kuasa, tak pun. Tinggal di sana, hidup sebagai orang yang minoriti di situ. Buat kerja, beribadat, tapi tak paksa kerajaan untuk ikut ibadat macam mereka. Tak ada masalah. Tapi anda kata ketika Muslim itu ramai, maka tidak patut berlaku peletakan hukum kepada non-Muslim yang kita kata akan timbul tajuk benda-benda haram tidak akan dimasukkan. Apatah lagi contoh macam kes yang touch a dog dulu kan. Kan penganjur dia bukan yang Muslim je. Keliling dia tu bukan Islam. Kan takkan yang beli anjing itu datang tu non-Muslim. Kan dia pasal dia nak benda berkenaan. Macam kita cerita itu pasal di Selangor dia masuk zon bersih, kawasan area pasaraya dan sebagainya. Zon bersih. Zon bersih ni bukan setakat tak boleh buang sampah. Dia ada guideline antaranya anjing tak boleh jalan kawasan tu. Tak boleh buat anjing kedik-kedik dengan pekan. Jadi benda-benda macam ni diorang rasa macam apa? Restricted. Jadi dia tak puas hati. Kerana bercakap berkenaan tajuk Islam dan sebagainya. Memang ada timbul tajuk yang perkara-perkara yang orang Islam yang salah faham. Terangkan macam kes tadi tu 200,000 untuk buat maulid kan. Nah, bila disebut oleh golongan bukan Islam ni, kita kata benda tadi memang kita sendiri pun tak setuju. Bagaimana kita kata hak sepatutnya Muslim yang tegur, tapi Muslim diam. Maka bila orang bukan Islam cakap, kata benda ni pembaziran, takkan nak beli mercy Tuhan, belas keisan Tuhan dengan duit. Kan ada nilai dia pula 200,000 dan sebagainya. Takkanlah macam tu. Memang kita tak setuju pun. Ini kerana ada orang Islam yang berfahaman salah melaksanakan benda tersebut. Tapi secara asal yang kita faham tadi memang yang bukan Islam kan bila persoalkan azan. Kan bayangkan azan tak boleh keluar bunyi. Kenapa? Tak boleh keluar speaker, ganggu orang sebagainya. Kan sebenarnya daripada sebelum mereka lagi azan ni kuat. Kan dan sebagainya diazankan, tapi bila timbul tajuk ini kita dibayangkan tajuk tadi.
Dengan sebab itu kita kata tak ada kuasa untuk mereka memerintah tu je. Jadi masalah lain hidup menyaga lah. Pada zaman Nabi dahulu menyaga. Orang bukan Islam menyaga. Ada harta. Ada rumah. Tak ada timbul pun. Nabi SAW tak pernah sekat mereka menyaga. Orang Yahudi yang tiap memerintah di Madinah pun, mereka apa? Hidup ada harta dan sebagainya. Ada rumah. Tidak pula Nabi rampas rumah mereka tanpa sebab. Yang kes yang berlaku berkenaan dengan Bani Nadir ke, Bani Quraizah ke, Bani Qainuqa ke, mereka ini telah buat pengkhianatan terhadap perjanjian Nabi buat dengan mereka. Cuba menyerang orang Islam, kan, dalam keadaan di mana dia orang dapati ada peluang untuk kononnya bunuh Rasulullah, dan cuba bunuh Rasulullah pun ada sekali. Mereka dalam pengkhianatan tersebut yang menyebabkan mereka kena. Adapun tanpa pengkhianatan tersebut, Nabi tak pernah kacau mereka pun. Mereka menyaga, Nabi tak pernah sekat. Hatta dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata apa? Rasulullah telah mati Rasulullah. Mati Rasulullah SAW. Wadir dalam keadaan baju besi baginda. Marhun tergadai. Inda Yahudi, di sisi seorang Yahudi. Fi sya'irin, kepada tepung bali. Kan yang Nabi SAW dahulu ambil, pinjam daripada dia. Nabi ambil tepung bali dulu, Nabi tinggalkan baju besi baginda SAW pada orang berkenaan. Sebab para sahabat ramai kaya. Kalau nak beli untuk Rasulullah tu, petik macam tu je, para sahabat berebut nak bayar. Tapi baginda SAW buat urusan diri sendiri. Tak ada macam, saya ni tak ada duit lah, bulan ni anak-anak murid boleh tak tolong. Tak ada. Nabi tak buat macam tu. Anak murid, Nabi tak buat macam tu. Hasya lillah. Tidak sekali Nabi buat benda untuk personal gain. Tu sebab Nabi baju besi baginda, benda penting tu. Kalau kita ikut pemikiran panjang sikit, kok nanti Yahudi tu letak jarum ke, letak racun ke, pakai melekat terus kena racun. Kan bahaya tu. Takkan Nabi tak fikir? Nabi tak pandai, kita pandai. Kena faham sikit. Takkan Nabi tak tahu? Tapi tindakan Nabi itu adalah untuk mengajarkan kita masalah muamalah berjalan. Dia nak menyaga lah, yang halal silakan. Tapi kalau dia sekat buat benda haram, kan sekat lah. Benda tak elok sekat lah. Benda merosakkan anak umat Islam, sekat. Jangan biarkan benda berkenaan berterusan masuk, itu je. Masa dia nak menyaga lah. Main krepek ke, menyaga asam boy ke, menyaga lah. Kan benda halal dia menjaga ikan, menjaga lah. Menjaga beras, menjaga lah. Islam tak pernah sekat untuk mereka kaya dan sebagainya. Ambil lah. Tapi bila berkenaan dengan tajuk masalah benda yang haram tadi, di situ kita kata kehormatan agama tadi dijaga, didahulukan. Kehormatan agama didahulukan. Kita takkan ambil rampas harta mereka tanpa sebab. Hanya kerana kita ni Melayu. Tanah Melayu kita kena ambil semua sekali. Tak boleh. Haram. Apa yang mereka kerjakan, tanah mereka, kebun mereka usahakan, hak mereka. Haram kita ambil. Tapi dah masalah apa? Masalah benda haram yang mereka sebarkan. Benda haram yang mereka buat, kena dihentikan. Tu je. Kan kalau dia kata nak menyaga lah air oren biasa, jangan menyaga arak. Kan air oren pun halal kan. Nyagalah air oren FNN ke, kan. Benda tu boleh kan. Minum tanpa mabuk. Apa tak boleh ke? Tapi taklah, tak ada lifestyle. Kan tengok cerita Mak Saleh minum arak ni, kena minum arak juga. Apa hal? Kan ni masalah yang timbul. Kita kata bila non-Muslim bercakap berkenaan masalah hak, jadi kita tak tengok balik ke apa yang kita bagi pada orang. Suruh kita hormati benda berkenaan. Diorang buka kedai arak, hormati umat Islam ke? Kan buat tempat-tempat yang kita kata tempat yang kita panggil GRO dan sebagainya. So ada hormati Islam ke kat situ. Kadang-kadang satu pertempatan umat Islam tadi macam-macam, tapi setengah tempat dia membuat dan berjaya macam Kota Damansara, section yang Muslim ramai kan. 7-Eleven kenapa nak jual arak? Faham kan? Kenapa nak kena jual arak? Mana tak ada sebab untuk jual arak kat situ. Mungkin siapa nak beli? Tahu dah kan benda berkenaan kan budak-budak ni kan bodoh kan, dia baca ini boleh ke? Saya ingat kat 99 bawah ni, budak-budak Melayu tu dia pegang kan, dia sekian, dia kata patut ada seorang pakcik pakai songkok pakcik tu. Lepas tu budak tu kata dengan saya, bang, boleh ni tu Melayu ke? Dia Melayu ke tidak kau tak boleh jual. Saya kata dengan dia, kau jual kau salah kan, kerana kata dia Muslim, kau jual kau kena. Tapi macam mana ni? Tak tahu lantang kau macam mana. Takkan saya nak buat benda, saya nak kacau. Kan kedai dia jadi pekerja kedai. Kat sini kita kata, mana tanggungjawab orang-orang yang terlibat menjaga hak keumatan umat Islam. Tu je. Benda-benda macam tu tak perlu dijual pun. Kan kenapa? Adakah kita akan maju kerana mabuk? Kita tak kan maju kecuali kita mabuk. Kalau satu boleh tak macam kat dalam gambar Kuantan ni tak jual. Kan? Kan dia buat ni. dia benda tu memorandum sebenarnya boleh. Kat sini macam dekat Kota Damansara ada memorandum. So 7-Eleven sana tak ada. 7-Eleven yang baru buka ada. Yang lama pun tak ada. Dia siap tengok berapa lama. Dia saja je nak masukkan juga. So dengan sebab itu kita kata umat Islam ni kena bijak sikit. Kan benda berkenaan sensitivity, benda yang haram tadi, kena cakap tak boleh lah. Kan benda yang memabukkan, jangan dibiarkan untuk dijual.
Itu tajuk asal. Kadang kata nak hormati agama dan sebagainya. Kenapa tak hormati umat Islam? Kenapa buka pusat karaoke yang ada keluar perempuan dengan skirt pendek kat situ? Tak jaga hormatan agama kat situ. Tu konsep sekarang ni. Yang Muslim pun tak pandai nak jawab balik. Kan, duk diam je, kita kata umat Islam sekian. Gila ke? Kan? Kita ini benda yang kena faham. So benda-benda yang bukan, contoh macam nak sambut benda-benda yang apa, perayaan yang kena kepada arak tadi. Sejak bila awak apa Oktoberfest? Yang best ni saya dengar cerita. Imran cerita dengan saya, dia kata apa? Oktoberfest tu dibuat pada Julai. Bukannya bulan Oktober, bukan Julai, September. Bukannya bulan Oktober. Dia buat bulan 9 untuk sambut bulan 10. Dia tak buat bulan 10. Pelik betul. Kan ni tu masih sesat. Golongan sesatnya itulah. Kan tak baca sejarah main buat je. Tengok filem pun tu nak buat. So itu masalah kata sensitivity umat Islam tak jaga ke? Kan tak jaga benda macam ni kita katakan jaga juga. Nak suruh kita hormat non muslim, betul. Tapi benda apa benda kita paksa masuk agama Islam ke? Tak kan? Kalau kita buat benda berkenaan kan kena sekat pula. Cakap Sarawak kan. Bila sekarang diorang buat apa berkenaan dengan tajuk ceramah berkenaan dengan tajuk Isa dalam Bible ke something. Muhammad dalam Bible. Jadi diorang petition dibuat oleh persatuan Kristian kat sana minta pakai negeri sekat tersebut. Dibuat dekat Unimas. Muslim Malaysia Sarawak kan. Tapi telah disekat, sepatutnya buat semalam. Kan memang dikata atas dasar apa? Kerana majoriti di sana 41% adalah Kristian. So, jadi tak boleh buat sepatutnya. Apa? Kan kita tolak berkenaan tajuk kalimah Allah, dia tak nak ikut. Majoriti Muslim tak suka benda berkenaan, kenapa tak boleh follow pula? Ni benda dia kena jaga bab ni. So dalam Islam kita kata hak mereka sebagai zimmi, ahli zimmah, mereka boleh hidup macam biasa, cuma bayar cukai dan peraturan Islam tadi. Mana yang kira jenayah dalam Islam, jenayah juga ke atas mereka. Apa yang Islam larang, dia tak boleh. Dia kata tak boleh kata, saya tak kisahlah pelacuran ni saya buka sebab apa? Kami ikut agama kami, zina tak haram. Nak tanya soalan, ikut agama mana zina ada halal? Ada? Ada agama zina tu halal? Tak ada kan? Kan ada agama yang apa bila wanita jadi pelayan pada orang yang bukan mahram dia atau orang yang bukan ni? Ada? Dan agama mana halalkan? Angkat tangan. Tak ada pun. Tapi kadang-kadang lah Muslim ni kena belajar bijak sikit. Yang haram diharamkan oleh agama tadi, ikut culture mana pun adalah benda yang haram. Pusing mana pun benda tak elok. Kan mana bangsa yang maju adalah bangsa yang mabuk. Bangsa yang maju adalah bangsa yang ada apa? Ada GRO. Macam tu. Tak ada GRO, tak boleh majulah kita. Macam tu. Kan nanti zaman musim pelancongan. Kan jadi negara pelancongan kan. Apa hal? Orang tu kalau dia nak minum arak kat negara dia bersepah. Dia nakkan perempuan yang tak ada akhlak kat negara dia bersepah. Kenapa kita nak kena sediakan dekat negara kita? Tu dan bijak sikit. Tak faham kenapa tak bijak-bijak. Kan? Kadang-kadang tak tahu. Belajar rasa tinggi dah banyak think tank. Kumpulan menteri-menteri dan sebagainya, dia ada think tank tau. 20 orang ni jaga sekian-sekian untuk jawapan apa saja ada orang sediakan. Nak suruh dia sendiri tak reti. Penasihat ni takkan tahu keluar universiti tak pandai-pandai. Kan benda macam ni simple je. Kan jangan sampai kita ni umat Islam tak reti-reti. Dan tu sebab kenapa dalam tajuk ni bila kita kata masalah dijadikan hamba tadi, bukan maksud dia jadi hamba kena ikat dan sebagainya. Atau kalau awal lagi sebelum daripada pertempuran, pilih apa? Jizyah. Mereka akan apa? Tidak akan dikacau berkenaan dengan apa mereka miliki. Bahkan harta mereka terjaga semua sekali diterima oleh Islam. Cuma dia tak boleh jadi pemerintah sahaja. Tu je. Tak jadi pemerintah je. Kalau kita nak sebut berkenaan kronisme dalam Islam, memang tak boleh pun kroni-kroni ni sebagainya. Itu bukan timbul tajuk yang kata nanti orang Islam pilih orang Islam aja. Kan ini masalah yang lain. Kalau dia kata awak boleh sediakan perkhidmatan lagi elok daripada umat Islam dan sebagainya, maka nak diambil lah. Takkan Nabi beli tepung bali punya Muslim ada ramai, dia beli tepung bali daripada orang Yahudi je. Kenapa? Kan takkan Nabi tak belajar berkenaan dengan menyokong orang Islam punya penjagaan. Saya ada tengok ada satu kedai dekat jalan Subang. Dia tulis apa? Dia kedai perabot Melayu. Orang Melayu tolong Melayu, orang Islam tolong Islam. Dia letak slogan dia dekat situ. Yang slogan dia kena inilah patut sokong penjagaan Muslim dan sebagainya lah alasan dia. Dia cakap itu. Ya, kalau anda tak berikan benda yang berkualiti, takkan anda nak paksa orang. Faham tak?
Barang tak ada kualiti pun nak jual kat orang. Boleh juga walaupun benda ni busuk. Ikan ni dah busuk pun sekali, tapi Muslim yang jual. Takkan itu kot. Kan? Itu Nabi kan, kisah-kisah kehidupan Nabi SAW ni sebenarnya panduan kepada kita. Di situ yang kita dapat zahirkan halal atau haram, boleh ke tak boleh. Pasal kita kata Nabi SAW, kita patah balik kan, para sahabat yang kaya bersepah. Tapi kenapa Nabi baju besi letak, ambil tepung bali Yahudi tadi? Kenapa? Sebab untuk nak ajar pada kita benda tak salah. Sebab dia Yahudi tadi ada hak. Tapi bukan Nabi datang-datang, bak sini tepung bali kau. Tak ada. Nabi tak bersama gangster Omar. Tak ada. Hasya lillah. Tak pernah Nabi buat macam tu. Kalau Nabi nak buat bersepah, para sahabat sanggup je rampas benda berkenaan. Macam tu je. Petik jari je bersepah para sahabat kepijak orang tu. Tapi Nabi buat? Tak buat kan? Itu kita adab dalam Islam tadi. Walaupun dia kafir sekalipun, dia ada hak. Hak dia ada. Sebagai orang yang menjaga, biarkan menjaga, tak ada masalah. Kan bagi dia kata persaingan yang baik kan, ya silakan, tak ada masalah. Tapi bila sentuh berkenaan agama, tolong. Itu je. Berkenaan akhlak, berhentikan. Pasal masalah duit tadi kita ada, tak ada masalah. Tapi kalau agama kita ada, akhlak tak ada, tak guna. Sedua perkara berkenaan yang kita kata, yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang sahih. Nabi kata benda, ditanya Nabi SAW berkenaan perkara yang paling banyak masukkan manusia dalam syurga. Nabi kata apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa pada Allah dan juga apa? Baik akhlak. Dua perkara berkenaan paling besar. Dia macam asas sebuah negara tadi, ataupun seorang bapa ke, dia jaga dua perkara tadi. Pertama keagamaan, kedua masalah akhlak. So kita tengok negara macam tu juga. Apa sahaja benda yang membawa kepada kebutuhan akhlak anak-anak umat Islam, kena dihentikan. Tu je. Kan non-Muslim nak datang daripada Korea ke dari mana kan, datang tak ada masalah. Kan, tapi anak orang Islam kita sampai nak terpentas peluk-peluk kan. Gila ke? Kan? Pelik macam kan macam tu. Kau lepas tu apa? Nak naik ke syurga ke? Tak ada pun. Macam tu juga. Bahkan kurang harga lagi ada. Nak jadi menantu dia, macam pernah aku tengok budak perempuan, tapi di mana ya? Kan tu orang tak nak ambil jadi menantu tau. Kan, takkan cuba belajar je bijak sikit. Kan, macam menjadikan diri anda terlampau murah untuk dipegang oleh orang bukan Islam dan sebagainya. Bahkan lelaki bukan mahram. Dia tak tahulah benda ni mungkin kes pasal dalam protokol siapa. Dia tahu kan protokol orang yang duduk dalam society yang tinggi-tinggi ni. Dia bukan salam saja, dia cium pipi lah. Kan? Dia ada, tak tahu. Dia salam biasa tak boleh, cukup je. Dia lepas salam tu kena laga pipi. Gitu, lelaki perempuan. Dia lelaki-lelaki tak raga pula. Ini benda yang kita rasa tak faham. Kenapa nak kena follow protokol macam tu? Tapi diorang bukan Islam ni tak tahu. Kita ajar culture kita. Siapa? Laga pipi jantan tak ada. Jumpa kalau dia kata jauh-jauh peluk kan. Mu'anaqah tu kalau dia kata jauh. Kalau sekiranya ketika lama tak jumpa, jumpa para sahabat sebagainya, sekali setahun sekali ke datang jumpa, ya. Tiap-tiap hari jumpa tak pula, perempuan suka pula jumpa-jumpa semua peluk. Dia sebenarnya ada kaedah dia kan orang Islam kita. Kadang-kadang terni jugalah dengan cara tadi. Sebenarnya tak disuruh pun untuk macam tu sekali. Salam ya, musafahah ya. Musafahah ni. Berjabat tangan ikut bahasa Melayu dia. Ini memang sahabat-sahabat. Tak, bukan. Macam Nabi ke tak, itu yang dia datang dalam asar. Mereka akan mu'anaqah bila datang jauh. Datang jauh kan, atau nak pergi balik jauh dan sebagainya. Ya. Peluk mu'anaqah tu gitu. Tapi bukannya tiap-tiap hari jumpa peluk sikit. Mana ada kan? Tapi ya protokol pelik kan, saya perhatikan. Kadang-kadang benda macam ni, mungkinlah anak-anak muda tadi tu dia tengok biasa je. Biasa je protokol dia ikut dalam pemerintahan macam tu. Kita nak adapt culture tadi kepada kita. Kenapa? Kita ni kan Muslim, Melayu. Kan duk gong, kita darah Melayu kan. Kenapa tak adab macam Melayu? Adab Melayu mana yang boleh peluk perempuan? Nak tanya soalan lah. Kalau saya tanya kan, anda Melayu kan, anda seorang Muslim, okey, tak nak pakai Islam lah, okey fine. Nanti Islam ni macam Arab sangat. Melayu mana yang boleh halal untuk peluk perempuan? Bukan mahram anda. ada temu atau pepati pun tak ada. Ada ustaz, tapi lepas tu kena pijak lah. Ada lagi pijak kan? Tak ada. Pepatih ke temenggung ke? Kalau kata pepatih tadi banyak terlampau ringan dan sebagainya kan? Kononnya terlampau toleran. Tak ada pun halal peluk bini tu orang.
Oh, tak tahan. Jumpa terakhir tengok jumpa bini ke peti peluk. Tak boleh pula. Tapi orang foreign tak apa. Kenapa? Belah mana boleh? Tu benda ni kacau benda radikal. Itu masalah. Itu kata culture kita lain. So tak usah pakailah culture berkenaan. Diorang datang tempat kita dan belajar culture kita. Dia hilang budaya. Kata beri nak budaya. Kita kena menjaga budaya Melayu. Budaya bab berkenaan dengan benda-benda contoh macam tepung tawar dia ambil. Tepung tawar tu, jangan buang ni. Kemudian apa? Bersanding nak buat. Kan? Kena pakai ini, kena sekian. Lepas tu kemudian up sikit. Naik buayan, kena berselawat. Sekian kena sekian. Ini budaya kita. Budaya haram tu saya buat. Budaya yang kita kata yang kita tak ada kaitan dengan budaya kita, kenapa buat? Kadang pelik jugalah tahu. Kesian juga. Tak tahulah kalau anda kata takut hilang pangkat ke, Allah alam. Jadi kau tak boleh belajar itu. Jadi kalau anda kata anak-anak perempuan kita macam tu keadaan atau pentang gitu kan, jangan salahkan budak-budak tu. Tengok dulu orang atas, siapa yang buat. Ini kadang bukan setakat ni, yang ustazah pun ada salam, terima hadiah salam pun sama juga, tak senonoh. Apalah kan, tak belajar agama ke, tak tahu. Nak kata belajar Melayu tak ada culture tadi. Mana culture dia? Ton Teja ke kan, jumpa hang tua. Saya nak tanya soalan. Jumpa pemaisuri ke? Ada tak? Keras ada. Kau gila, kau kena bunuh dengan sultan pun tahu. Kan? Faham tak culture mana ni? Sebab kena dalam Islam ni kita kata benda-benda ni adalah benda yang kena jaga sebenarnya. So culture tadi adalah benda yang kita kata sepatutnya kita culture Muslim, Melayu. Kan? Melayu ni beradab. Tapi lah, tak tahu tentang adab belah mana. Saya kadang dengar ada sebut kata culture kita, Maulid tu, itu adalah tradisi Melayu. Beri jaga. Yang culture satu lagi tu dia buat apa? Kan yang haram kenaan tajuk tadi kan, jaga. Kan tudung kepala tunduk, tak ada, hilang dah. Pupus dah. Sibukkan berkenaan dengan apa, hiburan semata-mata. Ni masalah kena jaga. Dia boleh hidup, boleh sekian. Non-Muslim tak ada masalah. Dia ada harta, dia sekian, tak ada masalah. Tapi untuk menjadi pemerintah, dekat situ yang ada gap dia. Kalau dia Muslim saja, terus layak. Walaupun dia asal dia bukan apa, bukannya keturunan bangsawan sekalipun, dia Muslim saja, terus naik dia punya nilai. Muslim je. Kalau betul saya kata dan di sini dan tajuk Allah Taala jaga agama. Sekalipun dalam Islam dah terbuka. Kan contoh macam non-Muslim fikir, macam mana cara kita nak ambil alih benda-benda semua? Mengaku Islam je lah. Dia nak mengaku Islam anytime. Sebab Allah Taala jadikan hati mereka tergerak ke arah itu. Tidak sekali-kali mereka pergi ke situ. Allah Taala tutup. Ni khatamallahu ala qulubihim ni. Macam tu sikit, tak terlihat mereka nak pergi ke situ. Macam mana berlaku pada Abu Lahab lah. Kan dia sampaikan 15 tahun semenjak Nabi SAW diutuskan sampai dia mati dan lepas perang Badar dia tak terfikir pun untuk apa? Melafazkan syahadah untuk batalkan Quran. Batal Quran dengan lafaz. Kalau dia lafaz syahadah, tabat siadah Abi Lahabin watab tu akan jadi invalid. Pasal dia kata saya naron dzatal lahab. Dia akan masuk neraka yang api jenis menjulang. Allah Taala sebut dan siapa dia. Allah Taala sebut dah dia by name, by person akan masuk neraka. Dia kalau kata pandai, kita bijak kan, pembesar-pembesar Quraisy, lafazkan syahadah. Saya Muhammad Rasulullah je, sebut la ilaha illallah je. Ketika tu Quran akan apa? Dinafikan. Orang kata, Quran kata masuk neraka, ni pasal dah. Nampak tak? Tapi tak gerak sikit pun. Macam tu juga masalah Islam dijaga dengan orang yang bukan Islam. Kalau kata dia fikirkan, dia nakkan hak Muslim, dia dapat hak Muslim macam seorang Muslim yang lahir Muslim, dia boleh dapat lafaz syahadah je. Start lafaz syahadah tadi berjalan kat atas dia semua. Hak Muslim, contoh macam zakat, hak Muslim sebagai benda lain kan, semua berjalan kat atas dia. Sama je. Apa seorang Muslim dapat, dia dapat. Apa Muslim kena, dia kena. Dia bukannya jadi macam terasing, tapi tak terfikir ke situ. Biar ada juga orang yang tak nak apa non-Muslim masuk Islam pun ada juga. Kerja takut Melayu hilang kuasa. Itu salah juga. Tak kena, tak sepatutnya berlaku. Okey. Jadi yang tu yang kita maksud dia diperintahkan oleh Sa'ad bin Mu'az supaya dihukum bunuh ke atas yang pejuang-pejuang di kalangan Yahudi tadi, dan juga ditawan wanita juga kanak-kanak mereka. Dan wa dalil 'alal manni wal fida. Dan dalil kepada bolehnya untuk apa? Dilepaskan tanpa sebarang bayaran dan juga ditebus dengan bayaran ataupun dengan manfaat ataupun apa saja. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala surah Muhammad ayat keempat. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka bila kamu temui saja orang kafir, fadhal barriqab,
maka pancunglah tengkuk-tengkuk mereka. Hatta idza asqantumuhum, hinggalah bila kamu dah bunuh ramai sangat di kalangan mereka ni, fashuddul wasaq, maka ikatlah ikatan. Boleh tawan, lepas tu boleh tawan. Fa imma mannam ba'du, maka lepas tu sama ada kamu boleh nak kurniakan, lepaskan dia dengan tanpa sebab, tanpa sebarang bayaran. Bila orang minta, lepaskan je. Wa imma fidaan, ataupun kamu boleh suruh apa, mereka tebus diri mereka dengan bayaran ataupun pekerjaan dan sebagainya. Okey, hatta tada'al harbu auzaraha, sehinggalah supaya henti peperangan tu, segala kehangatan peperangan tadi dihentikan. Berhenti saja, kamu boleh pilih salah satu di antara tadi. Wa yanbaghi lil imam an yaf'al al aslah lil muslimin, dan haruslah untuk pemerintah tadi lakukan, pilih daripada 4 tadi yang paling elok untuk orang Islam. Min hadhil khisal, daripada ciri-ciri berkenaan. Li anna tasarrufahu li ghairihi, kerana perbuatan imam tadi, pemerintah tadi, ketika dia bebaskan ke, atau dia bolehkan untuk ditebus, atau dia bunuh ke, atau dia jadikan hamba ke, atau apa saja yang dia letakkan, adalah apa? Untuk orang lain. Dia bukan perbuatan dia kata lepas. Yang akan kena nanti apa faedah atau apa kemudaratan umat Islam. Atau dia kata bunuh, pun sama akan ada umat Islam. Falazima an yakuna takhiruhu lil maslahah, maka haruslah pilihan dia tadi kerana kepada maslahah. Mana yang terbaik, mana yang elok untuk dibuat, bukannya kepada apa yang dia nampak, yang dia seronok. Apa yang terbaik untuk umat Islam. Okey. Dia tengok kaki nombor 2. Dalam ayat kita sebut tadi, kata sama dalam nota kita, dalam dari nota tu kan, yang dalam buku kita ni pun, Matan Qawaid Takrib pun sebut macam tu juga. Dia kata apa, dia kata barang siapa yang ditawan di kalangan orang kafir, maka di atas 2 bentuk. Satu bentuk yang dia menjadi tawanan dengan sebaik saja menjadi hamba sebaik saja ditawan, dan mereka adalah kanak-kanak juga wanita. Dan satu kumpulan lagi adalah yang tidak akan menjadi hamba dengan ditawan semata-mata, itu orang lelaki yang telah balik. Maka pemerintah diberi pilihan pada mereka di antara 4 perkara. Pertama, bunuh, atau jadikan hamba, atau lepaskan, jadikan dia dibebaskan dengan kurniaan, dan juga apa, ataupun suruh tebus dengan harta ataupun dengan orang lain, dengan orang lain yang berada pada musuh Muslim yang kena tawan, kita tukar, exchange dengan orang berkenaan. Okey, nombor 2 dia kata apa? Dia kata bi an ya'khudha minhum malan muqabil itlaqihim, dengan bahawa diambil daripada mereka ni harta sebagai balas ganti bagi pembebasan mereka oleh orang tawanan tadi. Au yustabdalu asrana bi asrahum, ataupun ditukar ganti tawanan kita, itu tawanan orang Islam, dengan tawanan mereka, tawanan orang kafir. So kita exchange mereka, itu boleh juga. Bukan total berapa persen lah. Berapa persen? Kalau yang ni pandai sewajar. Ya. Itu yang jadi asas. Wa yaf'alu min dzalika ma fihi maslahah, dan pemerintah dia akan buat pada perkara berkenaan pada apa yang dalamnya kebaikan. Yang nombor 3. Ini banyak sikit hadis ya. Kerana apa? Qala Allah Taala, firman Allah Taala dalam Quran dan surah Muhammad keempat, fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka bila kamu temui saja orang yang kafir ni, fadhal bariqab, maka pancunglah tengkuk-tengkuk mereka. Fa idza askhantumuhum, bila kamu telah banyak melakukan pembunuhan kat atas mereka ni, fashuddul wasaq, maka ikatlah ikatan, mana boleh tawan sebahagian. Maka fa imma mannam ba'du, maka boleh untuk dilepaskan ataupun dikurniakan mereka ni dengan tanpa sebarang bayaran. Sesudah itu, wa imma fidaan, ataupun mereka boleh ditebus. Hatta tada'al harbu auzaraha, sehinggalah supaya peperangan itu berhenti, dia punya segala kepayahan dan sengit tadi berhenti dengan cara tersebut. Asqantumuhum, asqantumuhum, kamu beratkan mereka, itu asqaltumuhum bil qatli wal jarah, itu kamu beratkan mereka dengan pembunuhan dan juga pencederaan. Fashuddul wasaq, maka ketatkanlah ikatan, mana asiruhum, mana tawanlah mereka. Washuddu ribatahum, dan ketatkanlah ikatan mereka, hatta la yafritu minkum, supaya mereka tidak terlepas dari kamu. Mannan, itu tamannu mannan, mana kamu kurniakan sebagai satu kurniaan. Contoh yang saya sebut, orang datang minta, Muslim contoh ya, kata minta supaya lepaskanlah saya sekian-sekian ni, keluarga saya. Pemerintah boleh nak lepaskan yang lelaki tadi lah. Okey. Wal mannu wal in'am, yang man pengurian ni, wal in'am itu maksud dia pemberian, maksud dia pemberian nikmat, maksud dia wal muradu itlaquhum min ghairi fidyah, melepaskan mereka dengan tanpa sebarang tebusan. Okey.
Tadu'al harbu auzaraha, sehingga meletakkan perang tadi apa kotorannya, maksudnya sehingga tantahil harbu, sehinggalah berhentinya peperangan. Biwada'il muqatilin aslihatahum wa kafuhum anil qital, sehinggalah berhenti peperangan dengan meletakkan orang-orang yang berperang tadi senjata-senjata mereka dan juga menahan mereka daripada peperangan. Wa aslul wizr, okey, asal wizrun tu ma yahmiluhul insan, apa yang ditanggung oleh seorang manusia. Fa utliqa al-silah li'annahu yuhmal, maka dilafazkan kepada apa? Kepada senjata kerana ia dipikul. Senjata tu kan dipikul, maka dilafazkan auzaraha tu pada senjata tersebut. Okey, hadis datang. Rawal Bukhari, itu Imam Bukhari, hadis nombor 3804. Wa Muslim dan Muslim hadis nombor 1766. An Ibnu Umar bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Umar, harabat an-nadiru wa quraizatu, telah berperang Bani Nadir dan Bani Quraizah. Fa ujliya Bani Quraizah, telah berperang Bani Nadir dan Quraizah. Fa ujliya Bani Nadir wa aqarra Bani Quraizata wa manna alaihim, maka telah diusir Bani Nadir dan ditetapkan Bani Quraizah dan diberikan kurniaan ke atas mereka supaya tak dilepaskan macam tu je. Hatta harabati Quraizah faqutila rijalahum, sehingga bila diperang berperang bertempur Bani Quraizah ni nak berlawan dengan Islam, faqutila rijaluhum, maka dibunuh faqatala rijaluhum, maka dibunuh lelaki-lelaki mereka. Wa qasama nisa'ahum wa auladahum, dan diagih-agihkan wanita mereka dan anak-anak mereka. Wa amwalahum, harta mereka, bainal muslimin, di antara umat Islam. Wa qad hakama bi qatlihim Sa'd bin Mu'az, telah menghukum untuk pembunuhan mereka ni Sa'd bin Mu'az radhiyallahu anhu, bi tahkim minhu sallallahu alaihi wasallam, dengan penghakiman baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila diorang minta supaya kami nak diadili, kan pasal diorang kena kepung, dia minta diadili, maka Nabi kata, siapa kamu nak? Dia sebut nama. Maka Nabi bagi Sa'd bin Mu'az. Ba'da'an nazalu ala hukmi, selama mereka sanggup untuk turun pada hukum baginda SAW. Tapi baginda lepaskan pada siapa? Bukan Nabi buat. Nabi suruh Sa'd bin Mu'az turunkan hukuman. Lihat unzur Al-Bukhari, lihat untuk kisah ni, Sahih Bukhari hadis nombor 2878. Wa Muslim dan Muslim hadis nombor 1768. Wastaraqa SAW, dan telah menjadikan hamba Rasulullah SAW asra Hawazin, tawanan-tawanan Bani kabilah Hawazin. Qatafan dan Hawazin ni kabilah yang duduk, okey, ni Mekah, ni Madinah kan, Syam kan, diorang kat sini, kawasan yang belah menghala nak pergi ke Iraq. Dan kawasan yang Nabi SAW kata apa? Kawasan di mana orang-orang yang degil, tak dengar cakap dan sebagainya, yang orang yang lembut hati, Nabi kata kat Yaman kan. Orang yang keras hati, orang-orang yang bela unta, Nabi tunjuk ke arah timur. Ketika tu adalah Hawazin dan Qatafan lah, Bani Mudhar. Diorang ni adalah kabilah-kabilah yang antara paling akhir masuk Islam. Antara paling akhir masuk Islam. Memang kita kata memang antara kabilah-kabilah yang keras kepala. Kan dia orang bela unta kan, orang bela unta ni dia kena garang. Orang bela kambing dia kena macam kan, dia baik. Kambing kan dengar cakap, unta ni tak dengar cakap. So tuan dia tadi kena garang. Garang sikit, sombong sikit. Dia macam tu sikit kan, dia proud, tinggi. Jadi bila baginda telah menjadikan tawanan tawanan daripada Hawazin, thumma tashaffa'a fihim ladal muslimin, kemudian telah minta syafaat tentang mereka ni, telah ada dari kalangan orang Islam minta mediator, mintakan pelepasan lah pada mereka ni ladal muslim, sisi orang Islam. Ba'da'an qasamu bainahum, selama mana diagihkan di antara umat Islam. Indama ja'a wafdu Hawazin muslimin, selama mana ketika mana datang rombongan Hawazin, ada yang kumpulan masuk Islam, jumpa Rasulullah SAW. Wa talabu minhu SAW, dan mereka minta pada Nabi SAW an yaruddu ilaihim sabyahum wa amwalahum, untuk bagi Nabi SAW kembalikan semula tawanan mereka dan juga harta mereka. Famana'u alaihim, maka baginda SAW sekat daripada mereka. Ini ada orang dah minta tapi Nabi sekat, pasal dia diagihkan kepada orang Islam. Dan maka permintaan mereka tu lepas diagihkan, Nabi takkan lepaskan. Pasal kita nak suruh Islam pulangkan balik dan sebagainya. Dan dalam mereka yang Muslim, hadis nombor 1755, An-Nasariyata min muslimin atau bi asara, bahawa satu pasukan daripada tentera Islam telah datang dengan dengan tawanan-tawanan. Fihim imra'atun min Bani Fazarah, di tangan mereka wanita yang ditahan tadi ada tawanan tadi, seorang wanita dari Bani Fazarah. Fa ba'atha biha Rasulullah ila ahli Makkah, maka baginda utuskan wanita tadi kepada ahli Makkah. Fafada
biha nasan min muslimin. Maka dengan wanita tadi dibebaskan beberapa orang di kalangan orang Islam yang ditawan di Mekah. Mana dengan wanita perempuan tadi seorang tu yang kena tawan, Nabi gunakan dia untuk bebaskan orang Islam di Mekah. Okey. Kanu usiru bi Makkah, yang mereka dahulu ditawan di Mekah. Wa rawa aidan Muslimun, telah menerangkan Muslim juga, hadis nombor 1763, annahu sallallahu Nabi SAW akhadha fidaa min asra ghazwat Badrin. Bahawa baginda SAW telah mengambil penebusan daripada tawanan-tawanan perang Badar. So, memang ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi benarkan untuk benda tersebut berlaku. Macam kita lah, either one daripada tiga perkara tadi. Tapi memang berkenaan wanita dan juga kanak-kanak yang telah diagihkan, takkan dijadikan macam tu saja untuk tapi macam Nabi SAW buat kepada wanita yang Bani Fazarah tadi, Nabi gunakan dia untuk tebus umat Islam yang lain. Tu jadi kisahlah. Kerana memang dalam perkara tersebut selagi tak diagihkan, selagi tu imam boleh ada kuasa untuk tengok kat mana kedudukannya sepatutnya. Kepada maslahah lah, kepada maslahah. Yang kita kata, kalau dia kata bela-bela lama kena bagi makan, baik lepaskan. Kan pulang balik pada negara mereka lebih baik daripada kita pegang. Dari zaman kita sekarang ni kan dengan Geneva Convention dan sebagainya, kena bela duduk dalam penjara tu niat free kena bagi makan tau. Kan tak gaji guard lagi dan sebagainya. So buang masa. Dia letak sana. Kecuali nak tukar kan bangla yang kerja-kerja dekat MRT tu tukar dengan tawanan perang. Itu cara lain lah. Cara lain boleh dibuat, digunakan sebagai tu. Tapi takut juga, takut bancur simen tak cukup, nanti roboh. Pun masalah juga. So kena Allah alam lah. Kita kata secara asalnya mungkin boleh digunakan untuk perkara tersebut. Tapi secara detailnya dalam Islam, Nabi SAW tak pernah minta jadikan buruh di kalangan golongan-golongan musyrik yang ditahan. Yang tak gunakan sebagai buruh untuk bina masjid, yang tak gunakan buruh sebagai untuk bina parit, kan? Yang tak gunakan mereka. So bila Nabi tak gunakan, maksud dia Islam tidak bawa ke situ. Tak ada untuk personal macam tadi kan kita kata kita gunakan sebagai sebagai hamba abdi, tak ada. Zaman-zaman Firaun dia, zaman Rasulullah SAW kita tidak diberikan benda berkenaan. Mana kita kata tawanan Islam tadi dia ada kehormatan dia lagi. Hidup dia, nyawa dia, makan dia berjalan. Tapi masalah itulah hak menjadi pemimpin, hak memilih pemimpin, itu hilang. Itu je yang hilang daripada mereka, yang tawanan peperangan. Tapi kita kata bagikan dua, lelaki perempuan, perempuan dengan kanak-kanak terus jadi tawanan. Kalau dia kata Muslim, digalakkan dibebaskan. Kalau ada orang Islam yang terbuat hubungan dengan isteri kepada bulan Ramadan dan sebagainya, kan nak bebaskan hamba, tu ada tempat dia. Kan orang tu nak dibebaskan sumpah. Disumpah kan bebaskan hamba. So Islam ada letakkan guide dekat situ, tempat di mana patut disalurkan pembebasan hamba tadi. Yang orang tu boleh pilih je lah orang perang tu bebas. Dia pertama sekali kan dia kata bila dalam contoh macam kalau orang tu bunuh orang, Allah Ta'ala letakkan syarat tawanan tadi mesti tawanan ataupun hamba tadi. Dia tawanan lain, tawanan ketika permulaan tu. Lepas diagihkan jadi hamba. Okey, hamba tadi dalam Al-Quran Karim berkenaan dengan wanita, orang yang membunuh bunuh dalam terbunuh manusia yang lain. Kafarah dia tadi bebaskan hamba yang beriman. You have to find hamba tawanan perang tadi yang beriman. Kalau tak beriman tak lepas. Memang kita kata dan syarat tadi yang beriman, bukannya yang hanya setakat hamba je terbebaskan. Didahulukan yang beriman dahulu. Dan sebab itu kita kata konteks tadi memang Islam terima untuk mereka ni masuk Islam dan hidup macam tu. Dan hidup macam tu dan terima dan digalakkan dibebaskan. Bahkan ada kata kalau seorang lelaki tu dia tawan hamba tadi, kemudian dia bela, dia didik dan sebagainya, dia bebaskan, dia kahwin, dapat 2 pahala. Dia ajar dan Islam supaya buat macam tu. Jangan jadikan dia masuk Islam, jadikan isteri. Jadikan isteri dan bukan jadikan hamba biasa, jadikan isteri. Bebaskan dia, jadikan isteri. It's better, dia diberikan pahala 2 kali ganda. So setiap Muslim ni memang dalam tajuk ni tawanan Islam tadi hanya berlaku dalam peperangan sahaja. Bukan sebab marah. Abah marah, abah kena jual. Tak ada. Cinta ada. Ataupun hutang. Orang tu pun jadi muflis. Harta dirampas. Bahkan dia mungkin hidup lepas tu dengan harta Baitul Mal sahaja. Tetapi takkan dijual. Kehormatan seseorang takkan terjual dengan hutang. Orang Melayu dulu dia ada 3 hamba. Abdi, hamba hutang, hamba perang. Oh, ya ke? Hamba abdi satu. Hamba hutang, hamba perang. Oh, dan Islam satu je, hamba perang je. Hamba abdi biasa tak ada. Culture Melayu dulu buat. Kalau dia kata turun-temurun dah tersimpan, lain cerita. Tapi kalau macam hamba abdi tu kan, dia jadi lepas daripada peperangan kan, dia berlahir anak beranak dan sebagainya, itu lain cerita. Memang sampai sekarang di tanah Arab ada. Jadi zaman kan, sebahagian keluarga tu ada hamba kan. Hamba tadi tu hamba bukan hamba hutang.
Zaman dulu punya hamba tak dibebaskan, keturunan dia masih hidup lagi macam tu. Dah tak dibebaskan. Selagi tak dibebaskan, status sebagai hamba berjalan. Maksudnya tuan dia berhak untuk benarkan dia kerja. Tak benarkan dia kerja, dia nak kahwin, tuan dia benarkan boleh kahwin, tak benarkan tak boleh kahwin. Totally dia punya kedudukan tadi, hak itu dia hilang. Tapi tuan dia tak boleh berkedudukan sebab dia suka hati, tak boleh. Kan benda tu dibuat pengaduan, dia akan kena. Hatta bila zaman Umar dahulu pernah ada seorang sahabat, kan ada orang lah, orang tu cerita, bukan sahabat lah, dia cerita, dia mengadu pada Umar berkenaan dengan hamba dia suka mencuri. Umar kata apa? Nak hukum dia kata dia mencuri banyak sebagainya. Bayangkan dia boleh mencuri tuan dia punya harta. So bila Umar tanya, kenapa? Dia kata tuan aku tak kena makan. Dan Umar kata apa? Kalau dia mencuri sekali lagi, aku potong tangan kau. Bukan taknya ni, kalau dia curi sekali lagi, aku potong tangan kau. Dia cakap pada tuan hamba berkenaan. Dan begitu tu memang tak timbul tajuk bahawa dia hilang hak. Islam dia tak hilang hak, cuma hak tadi lah. Jadi pemimpin tak boleh. Jadi sekian tak boleh. Dia terlimited. Tapi hidup. Nak kumpul harta kalau tuan dia benarkan. Maka dia boleh bebas dengan perjanjian dengan tuan dia. Dia kata, tuan kalau saya bayar sekian banyak, tuan bebaskan saya. Dia panggil hamba mukatabah. Hamba yang dia macam berlaku pada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kan dengan tuan dia. Tuan dia kata tanam pokok banyak sekian, bagi aku emas sekian banyak, aku bebaskan kau. Dan dia buatlah. Bila tas itu pun komplit, dia terbebas daripada tuan berkenaan. Yang ummu walad ni hamba yang jadilah hamba yang kalau dia kata digunakan oleh seorang lelaki itu sebagai macam isteri dia, mengandung saja, maka automatik wanita tersebut akan jadi merdeka kalau dia mati. Kalau dia tak bebaskan. Dan dia tak boleh dijual, tak boleh diagihkan, tak ada. Dia berhenti kat situ je, sampai stop situ je. Jadi kalau dia mati je, lelaki tadi mati je, anak dia merdeka, anak dia sebagai tuan. Tapi wanita tu mati saja tuan berkenaan, wanita tu akan bebas secara automatik. Itu kaedah bentuk dah yang berlaku. Kan banyak dulu raja-raja zaman Mamalik, zaman empire Islam jadi flourish kan. Banyak wanita macam tu lah. Ditangkap daripada sekian jadi hamba, tapi dia mengandung. Jadi ummu walad lah. Ummu walad. Panggil. Ha? Ada pernikahan? Tak ada. Pemilikan ni lebih besar. Pemilikan lebih besar daripada pernikahan. Pemilikan itu lebih besar daripada pernikahan. Macam pen anda ada, nak gigit lah. Kan, benda milik. Dia lagi besar daripada pemilikan, adalah besar daripada pernikahan. Pernikahan tadi tak setinggi pemilikan. Pemilikan tu maksudnya dia boleh jual, boleh beli, boleh hadiah, boleh sekian, boleh apa saja. Macam bagi kisah Salman Al-Farisi kan. Dia jadi hamba pada sekian, lepas tu tuan dia tadi pinjamkan dia kepada dia punya anak saudara ke. Itu dia pinjam macam tu. Boleh pinjam kan. Faham? So konsep tapi dalam Islam hak dia sebagai sekian dan sebagainya masih lagi wujud. Kita zalimi dia mengadu pada mahkamah, dia kita kena. Anda boleh kena. Dengan perasaan kata takkan kena. Boleh kena. Jelas? Okey, baik, nanti kita akan sambung kemudian berkenaan dengan tajuk kalau sekiranya orang tu masuk Islam. Okey. Masuk Islam selepas daripada atau sebelum daripada ditawan. Sebelum ditawan dia lafazkan asyhadu an la ilaha illallah kan, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika itu dia akan terlepas. Itu kita bincang kemudian insya-Allah. Tak boleh dia kena bunuh orang ramai pun. Dia cakap dia syahadah, anda tak boleh sentuh dia dah. Waktu perang. Kata perang tu dia bunuh kan. Betul dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anda tak boleh sulit dia. Walaupun pedang kena kat. Walaupun pedang tu menitik-nitik darah orang Islam. Nitik darah abang kita, darah adik kita dekat situ. Dia lafaz syahadah saja, haram kita sentuh dia. Ini kes sejak akan bincang kemudian insya-Allah. Mana datang kisah. Tanah Arab tu ada bagian hamba. Macam mana? Tanah Arab. Ya, yang tak dibebaskan, turun-temurun yang tak dibebaskan lagi. Khadam, dia sebut khadam tu kan. Ada khadam betulnya tu. Ada khadam yang orang hadiahkan pun ada. Yang pelik-pelik kadang khadam ada. Tak, dia ada dia kita tanya dia orang cerita. Siapa. Macam saya dulu pernah pergi satu kampung dekat Yaman. Pergi kawan tu ajak buka raya. Saya seronok pergi ikut orang balik raya. Dan raya dengan orang Melayu tak best. Raya dengan Arab best. Kan, makan banyak. Tapi satu benda tak best. Tak best dia malam raya tu ke pagi raya tu kita dapat rumah kat seseorang lah. Pasal dia pergi rumah mak saudara, dia kita tak ikut. Jadi dia masuk jumpa sepupu, jumpa sekian kan, takkan nak pakai tu budak
Nanti kan kita masuk je, jeng. Siapa ni kan? Kita kat Malaysia culture kita tak apa kan. Siapa ni kawan? Okey. Dalam culture orang tak boleh. Maka kita lepak lah, duduk diam, guling-guling kat atas rumah. Apa benda nak buat tak tahu. Datang adik. Tak nanti tak cerita, ada rekod. ada cerita. Jadi adalah itu ada satu kali raya tu dia ajak pergi satu orang lah, saya pergi tu, anak ketua kabilah. Memang ni lah dia rumah dia pagi raya tu kan. Dia orang lepas sembahyang raya, orang ramai tu akan pergi depan rumah dia bernasyid sebagainya sekian. Lepas tu dia orang pilih satu benda dia kat bukit daripada arah yang ni kata rumah kat sini kan. Bukit sebelah sini ni ada macam nampak benda something kan. Dia jadikan sasaran, tak main mercun, dia main tembak. Ketang lepas menasyid. Lepas tu balik lah surat. Kita duduk dalam rumah tu, naik atas. Lepas tu tak lama lagi, dia ada khadam dia tadi tolong. Pergi sembelih lah. Kambing tu sembelih seorang-seorang, dia lapar. Mula-mula dia elok dia lapar kan. Hati dengan jantung dengan liver dia bawa masuk rumah. So kita duduk atas ni, saya nak terkejut, nak turun bawah. Dia kata, tolong, jangan. Dia tak bagi. Dia macam maid tanpa gaji ke? Nak kata tak ada gaji, kurang lah. Maid tanpa gaji lah. Tempat tinggal, makan yang provided. Nak kahwin, boleh bagi. Dia beranak pinak, boleh bagi. Tuan dia izinkan dia kahwin lah, beranak pinak. Dan semua anak pinak dia akan ditanggung oleh tuan tu tersebut. Jangan salah faham Macam bila jadi hamba, kau tak boleh ke sekolah. Tak, kena tanggung. Tuan tu kena tanggung. Mana dia beranak pinak, macam bela kucing lah. Beranak pinak, kau kena bagi makan anak sekali. Mana bukan biar dia saja. Jadi bila saya nak turun, dia kata jangan. Kan? Saya tak jadi turun lah. Duduk atas rumah. So, tadi kan organ dalaman dia masuk rumah, dia goreng, kita duduk atas makan. Dia tengah lapar gitu. Nyak makan. Makan. Dia hantar sikit lah pada dia. Lepas tu dia lapar. Hari pertama, hari kedua, kambing habis. Hari ketiga, sembelih seekor lagi. Makan pula seekor lagi. Kan? Dia duduk dengan ketua kabilah. Kan macam tu dia punya dia ni tamu. Mana habis si kambing tu sepanjang hari tu dia akan sembelih baru pula. Lepas tu habis dia sembelih lagi. Masuk hari ke-berapa tu dia nak sembelih lagi. Saya kata kita nak kena balik dah. Pasal pergi kampung satu lagi pula. Itu cerita dia lah. Dia tengok pergi rumah kampung kaya, kampung miskin. Pergi kampung miskin tak dapat banyak makan lah. Kalau yang kaya tu makan banyak lah. Itu cerita dia. Jadi memang dia orang punya yang kata hamba tu memang ada wujud. Dia panggil khadam kan. Tapi khadam yang bukan ni, dia tak jadi kes macam hutang kena terikat, tak boleh. Dan Islam tak ada kita jadi hamba orang kerana hutang. Harta kita akan dirampas, disita harta kita untuk dibayar lansaikan hutang. Ya. Kita jadi hamba dia kerana kita berhutang. Tidak. Kecuali kita kata, aku khidmat untuk engkau, untuk bayar hutang aku selama 8 tahun. And then you become servant lah. Tapi servant bukannya hamba. Kena tolong buat dia kerja rumah dia sebagainya. Tapi bukan jadi hamba. Hamba ni lain, dia dihilang hak tadi. Hak untuk memerintah, hak untuk jaga sekian. Nak kahwin dia minta izin tuan, nak keluar rumah kena minta izin tuan. Tuan diizinkan baru keluar. Dan bahkan dalam kisah tu, kerana kata dia ingkar, maka tuan ni berhak untuk adukan ke mahkamah atau adukan kepada pemerintah. Dan mungkin diambil dan dikurung atau sebagainya. Terpulang pada ni. Kerajaan boleh ni balik pada dia lah. Kalau dia boleh bebas kan, duduk buat kerja dan sebagainya, boleh buat hobi, baca buku dan sebagainya kan, dia boleh buat. Kalau tidak, dia kena duduk dalam tawanan lah. Kadang tu degree dia kerja luar macam mana Ustaz? Macam mana? Kadang tu ada degree. Macam mana? Ikut kadang masing-masing lah. Kadang mana? Hamba abdi dia. Katalah kita perang dengan syarikat, mereka kerja tawanan kita. Lepas tu salah seorang di antara tentera tadi ada degree. Dia boleh kerja kat luar lah, for example lah. Tak, tentu. Dia boleh buat bahagian. Engkau kerja, aku punya portion banyak ini. Macam dulu Mughirah bin Syu'bah. Kan? Hamba dia tadi dia buat macam tu. Yang kes yang pembunuh Omar. Kisah dia gitulah. Dia sebenarnya ada dengan tuan dia ni. Dan dia pergi datang jumpa Omar mula-mula, buat pengaduan. Dia tukang besi. Dia buat pengaduan pada Omar, tak setuju dan sebagainya. Omar cek balik, tak, memang betul-betul ada perjanjian telah dibuat di antara dia dengan tuan dia. Berapa banyak pembahagian. Kan tuan dia keluar modal, dia buat kerja dan sebagainya. Lepas tu berapa banyak persen dia dapat, tuan dia dapat tadi. Dia tak puas hati. Dia kata kepada Omar tolak dia punya ni. Tu dia start tu dia yang dia buat perancangan dan sebagainya. Walaupun Omar sebenarnya memang dia punya apa firasat ataupun dia punya telahan dia bagus atau kuat. Dia sendiri memangnya Omar dia tak nak kalau boleh orang-orang yang bukan kalangan hamba ni tadi duduk ramai sangat dalam Madinah. Tapi ketika tu banyaklah Abbas bin Abdul Muttalib dan sebagainya, Mughirah bin Syu'bah, mereka banyak bawa orang luar tu masuk untuk bekerja. So in the end itulah punca asal. Tapi lah qadarallahu ma syaa wa fa'ala, Allah tentukan apa dia nak dan jadi. Kalau tak nak sekat, Allah tak nak sekat.
Tapi bila Allah Ta'ala izinkan berlaku, maka kita ambil pengajaran dekat situ. So wujudnya mereka ramai tadi ada pro and con lah. Macam-macam golongan orang Myanmar buat tunjuk perasaan dekat Johor ni. Tak nak kerja ke apa, tak dia tuntut gaji tinggi kan. Itu pula itu jadi bila banyaklah. Benda tu macam-macam tu mungkin boleh berlaku kalau dia kata hamba tu ramai. Kalau pekerja asing pun macam tu pun boleh jadi tunjuk perasaan dan sebagainya. Kalau dia kata hamba macam tu jugalah. Kan? Boleh jadi kes tu. So maslahah kerajaan kena tengok. Nak kahwin lah perempuan ramai lah. Ada dah pula nak pergi cari hamba. Kenapa? Kahwin yang perempuan merdeka lah. Dia kahwin hamba. Okey. Okey. Faham Okey. Baik, okey berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Subhanallah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.